Alhamdulillah bapak. Jadi malam ni kita nak main kecek tajuk yang diberi ataupun maudhu hari dikatakan ma'al hijrah. Lagi pula di dalam ma'al hijrah ni untuk nak memajukan masyarakat, untuk nak membinakan masyarakat. Lagu mana kita nak membinakan masyarakat kita? Lagu mana kita nak bina, nak majukan masyarakat kita? Maka kita kena pilih daripada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semata-mata kalau buat kita bakat duduk tak mengaji, tak maju. Kalau kita bakat duduk dengan tak belajar, tak maju. Kalau buat kita duduk sepakat-pakat masing duduk tak setokor, tak sepakat semacam hari ini, yang tak maju. Nak maju, nak berjaya, lagi pula nak ke depan, masyarakat kita kena bersetokor. Lepas tu orang kampung di Terasai ini, dia kena mengaji, dia kena belajar, kena tambah ilmu banyak. Kalau mengaji di segi agak-agak ni, kena cuk pihak 3, pihak 2, pihak A. Kalau mengaji pondok, dia kena pakai masa 10 tahun nak kota. Kalau mengaji siap pun, dia kena cuk pihak A, pihak 2. Lagi pula, pihak 3, pihak 2, pihak A. Ni, kalau kita nak maju di dalam kampung Terasai kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum daripada Nabi kita nak hijrah kepada kota Madinah ataupun kepada Yathrib, Nabi kita buat gapo di dalam Makkahul Mukarramah. Dulu orang kafir Quraisy, dulu orang Quraisy daripada tok nenek Nabi, daripada keluarga Nabi, dok sembahkan berhala 395 ekor, 395 patung, dok sembah berhala. Tok nenek Nabi, pak dara Nabi, cek Nabi. Tapi masa tu orang panggil jahiliyah. Apa murad dengan jahiliyah? Hamiyatul jahiliyah, yakni kekerasan jahiliyah lah. Orang jahil tukik. Kecek mudah-mudahnya orang jahil tukik. Perak. Kalau kita tazami dulu orang duduk ke bukit, duduk ke halang, tak erti. Karena agama tak sapa. Tapi nak wayak kata orang jahiliyah daripada Quraisy, daripada Hawazin, daripada Fok Sakif, daripada Fok Ghatfan ni, Fok ni dulu yang maju dah di segi perniagaan, perhubungan di antara Makkahul Mukarramah dengan negeri Syam. Kemudian ketika ni perniagaan orang masa ni dikatakan international. Orang panggil orang maju dah di segi perniagaan. Perniagaan Quraisy berhubung dengan Syam, orang Syam. Karena mulut perniagaan bagi orang Quraisy itu, dia kena lalu ke Madinah Yathrib itu. Tapi nak kata buku agama orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang Hawazin daripada Fok Kinanan, Fok ni jahil. Tak erti apa. Orang panggil jahil tukis, Fok kita di hari ni ada juga, tapi tak banyak. Kenapa di hari ni Fok kita banyak tengok telefon, lepas tu ada ceramah oleh telefon, ada babo tu, ada babo ni, ada babo kecek hatu, kecek hani. Ada hari-hari, boleh kata hari-hari dalam telefon ni orang kecek hak agama. Sebab tu nak kata di hari ni Fok kita tu agama sudah melalui, sudah mencukupi dan masuk di dalam Fok kita semua. Cumanya kita tengok, kita tak tengok, kita pakai, kita tak pakai. Tapi nak kata masa jahiliyah dulu orang jahil tukik. Tapi apabila jahil tukik ni Allah Subhanahu wa taala nak maju di dalam kota Mekah, nak binakan masyarakat kota Mekah, dengan Allah Subhanahu wa taala membaki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa ketika Nabi itu budak-budak, Nabi tak kenal dah. Kafir Quraisy duk semua berhala seekor sehari. Hari ni semua berhala ni, esok semua berhala ni, lusa semua berhala ni. Nabi tak kenal dah. Tapi ketika tu belum dibangkitkan Nabi jadi rasul. Tapi Nabi tak kenal dah. Tak setuju dah dengan ukara-ukara yang dibuatkan oleh Quraisy. Tapi apabila Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 25 tahun itu jadi Nabi. Dan ketika Nabi belum pada nak bangkit dia Nabi itu, kita dengar ada sejarah
Nabi dah ulik-alik pergi kepada Gua Hira dikatakan Jabal Nur, pergi duk tapo sana. Sini ni kita kena tengok juga orang mana Allah Ta'ala nak pilih dia jadi bang. Orang ni dia tak sekecek dengan orang. Dia tak mau jumpa mana dah dengan manusia. Dia tak mau kecek dengan manusia. Dia nak duduk cara dia dan dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh kenal ni, apabila seorang ni Allah Ta'ala nak pilih dia jadi orang lebih, Allah Ta'ala nak pilih dia jadi orang lebih dan orang tinggi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia saat itu duduk dalam ibadat, duduk berkeluar dengan Allah, dan lepas tu duduk sore, duduk buat amal, duduk zikir, duduk buat istiqamah dia. So macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa dia tu umur 25 tahun, dia duduk balik kepada Gua Hira dan duduk balik kepada Jabal Nur. Dan Nabi tak turun mana dah kepada kota Mekah. Tapi di zaman dia budak-budak, dia duduk pegang kambing di Jabal Aulia. Kalau kita tengoklah sejarah, masa Nabi umur 8 tahun sampai 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, Nabi duk pegang kambing ialah di Jabal Aulia. Di celah-celah orang panggil carak di Bukit Jiaksu. Dah duk pegang kambing situ. Tapi apabila Nabi sampai umur 25 tahun, Nabi tak balik mana dah, tak ada main mana dengan orang kafir Quraisy. Dia hidup di Bukit Jabal Nur untuk dia beribadat pada Allah, untuk membersihkan diri, untuk menyucikan diri ibu bapa. Sebab ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu bapa di hari ni amba nak royaknya dan nak pesan pada nak adik kakak kampung di Terasa ni, orang kita ni dia nak berkat, dia nak berkat, dia nak lebih, dia nak gapo tu dia kena buat amal. Lepas tu kita tengok tok guru kita di Taning ni, orang nak berkat semua orang buat amal. Dia tak ada tok saja bapak pas subuh dia buat amal, lepas zuhur dia buat amal, tapi kita dak pilih pada tok guru kita nak berkat-berkat, golek ke dia buat amal pas subuh, pas asar malam. Pas tengok Nabi kita nak boleh jadi nubuah, martabat Nabi, Allah Ta'ala nak akak jadi Nabi, Allah Ta'ala akak Nabi hidup di Jabal Nur, duk amal dengan Allah. Kadang-kadang Siti Khadijah pergi makan ni, kadang-kadang Nabi turun mari ambil sendiri. Ini nak yakta tanda ya Allah Ta'ala nak akak satu Nabi, nak akak pada martabat bagi seorang. Dia bukan atas semata-mata duduk, dia nak tinggi, dia kena beramal, dia kena menyuci diri, dia kena membersih diri dengan istiqamah dia beramal pada Allah Ta'ala. Kita taklah ni jadah apa kita dah jadah nak buat apa jadah. Dia mau jual kita jual tik, dia mau buka kedai kita buka kedai tik, buka kedai kita tak laku kata dia mau tepi kita buat kena. Tapi kita jadah, berharap jadah dengan tak ada amalan apa-apa kita ni. Kita tak ada buat amal, tak apa-apa. Pagi tak ada Isyraq, pagi tak ada Yasin, pagi tak ada Waqiah, malam tak ada Qiyamul Lail, malam tak ada buat amal tu ni. Tengok Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak maju diri Nabi, nak meninggi diri Nabi, nak akak mertadak diri Nabi. Allah Ta'ala meminahkan Nabi daripada kota Mekah pergi kepada Jabal Nur untuk beribadah, untuk istiqamah Allah. Ini Allah Ta'ala nak memajukan diri Nabi. Lepas tu kita di dalam kampung Terasa, kalau kita nak maju kampung Terasa, orang kampung Terasa mula-mula sekali kena hidup Jumaat, kena hidup Jumaat, pakat mari Jumaat. Orang tina mai awal waktu. Ini cara nak memaju yang pertama sekali. Tapi kita di hari ini pakat nak maju suhih, pakai ye baru, pakai ye wisupo, kai kelubung wisupo, tapi ruhani kita tak ada siapa yang nak maju. Ibu bapa, diri kita yang ada dua, tapi oleh kita dak lupa. Kita di hari ini kita tengok kebanyakan manusia di hari ini dia berjangak zuhir, muka tak boleh rasa nak jawab, pakak-pakak kering kau mahal, pakak bagai kau mahal, pakak belilah untuk nak zuhir kita jangak, baju cuk kita jangak, raya pakak pakai jangak dah. Tapi dalam kita ruhani kita ni kita wi gapo hati, wi kedak zikir 100 hari,
wi kedak zikir 1000 sehari, wi kedak ayat Quran kepada rohani. Sebab tu kadang-kadang kita tengok seorang tu dia kaya, seorang muhsab, kereta mewah, kereta hebat, tapi dia kata gano kuasa susah hati, gano kuasa tak senang hati. Kenapa? Inilah salah satu jismani yang cukup makan nasi dengan daging, makan nasi tu nasi ni, oh ikut jemput kau lekat, makan tu ikut lekat. Tapi duit belana nak pergi hanjai, boleh pergi jalan sentram tak sentram dah, boleh jalan tak, tapi hati tak senang. Sebab apa? Rohani dia tak cukup makan. Kita boleh kenal tak apabila seorang ni duit banyak tapi hati tak senang, kereta mewah, rumah besar, duit belana, makan cukup lekat, tapi rohani dia tak cukup makan, orang ni tak senang juga. Sebab Allah Ta'ala jadi kita dua, yang pertama jismaniyun, yang dua rohaniyun. Ibu bapa, kita tengok tu tani kita anak-anak tani melakon ni, anak orang tani, anak cucu orang berkat-berkat melakon oleh tani ni. Tapi kita buat amal turut kedak jinyak lakah tu nenek kita. Kita buat amal turut kedak jinyak lakah tu guru kita. Tengok tu nadaya, hebat tak? Hebat. Boleh malai Lailatul Qadar. Hebat tak ya? Hebat. Alim besar, wan Mustafa alim besar. Tu bagi pada Bakuratul Aman. Hebat tak? Hebat. Patu pada Mekah sebab kau alim ya alim. Satu tiga mau nak cerita tu pada Mekah. Tu ya wan Mustafa tu alim. Pada hidup Mekah paling hidup di Nangko. Pada masa ia kecil-kecil dulu, dia duduk mana? Zaman dulu orang tua-tua kita duduk cerita di benar Baitullah tu semaya 4 mazhab. Semaya 4 mazhab tu ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanbal, sebelah-sebelah. Lepas tu pada satu ketika dulu dia belum daripada buh marmah, batu marmahin pada ia duduk musim kok Baitullah. Masa tu dia tak aman, boleh cepok air Zam-Zam, bingung air Zam-Zam habis, kita pergi cepok gati we kena mau. Kita minum, kita basuh muka, kita cepok gati. Orang mari dia minum, dia cepok gati pula. Masa tu, masa 40 tahun, 50 tahun dulu. Pada Mekah tu Bakuratul Amani, anak cucu tu kena raya. Satu ketika pada tu musim kok Baitullah, ada orang tua rambut putih. Ni cerita Tok Guru cerita. Kalau kamu nak Tok Guru tu faham, mau faham. Tapi ni Tok Guru cerita. Pada saat ni pada Mekah ni, dah. Dia saat ni duk musim Baitullah, ada datuk tua seorang rambut putih. Dia tahu main kat ni weh. Awal main kat ni, ayah nak mandi. Pada tengok orang tua seorang rambut putih tu dia lari. Apa nama ayah ni bau busuk rambut putih cuma ni nak mandi awal. Dia lari pada datuk tua tu mi air tu simbol. Mi air tu simbol kepada Lepas tu pada tu lari klik royak kumuk dia saat ni tu dah. Royak kan? Dia kata mok. Ada datuk tua sore dia kata. Awal duk musim dak Baitullah. Lepas tu ada datuk tua tu nak mandi awal dia kata. Lepas tu awal mana? Awal lari dia bau busuk cuma lagi tuai rambut putih dah. Dah. Lepas tu dia mau duk kira mari. Dah. Dia orang simu pada pi. Dulu ibu apa? Tok Guru tani. Kalau tak nak ngaji Mekah tak masing nak. Kalau dulu Tok Semela kita ada, Tok Mongo ada, Tok Berming ada, Tok Dala ada. Ngaji sini ni kalau tak nak ngaji ke Tok pada Mekah, orang ni tak suk lagi pula tak bisa lagi. Dia kena nak keluar juga Mekah, ngaji ke Tok pada Bakuratul Amani, kena ngaji pada Tok Yasin Fadani, kena ngaji pada Kujali, kena ngaji kepada Syekh Abdul Karim Mandili. Dia baru bisa. Kemudian Tok pada ni, dia mau buat kira Tok Guru kata orang tua hok mari nak menyimbung, nak mandi pada itu kena pada Tok Khaidir alaihi salam. Kalau pada itu Tok Khaidir tu mandi ya pada itu, ya alim besar daripada ni lagi. Ha ni. Kemudian kita nak maju baik ni tak? Nak maju baik Tok Guru kita. Kalau kita nak berkat kampung tuasa kita ni, kena hidup belaka selawat nak rumah.
Ni kita cakap ma'al hijrah. Nabi kita nak maju diri dia, Nabi nak bertapa di atas bukit Jabal Nur, doa amal dengan Allah. Ini cara Nabi nak maju diri dia. Belum pada dia nak dakwahkan orang-orang. Lepas tu di sini kita kena tahu, kita nak dakwah orang mari ke masjid, kita kena sembahyang dulu. Kita nak ajak demo mari jemaah, kita kena jemaah dulu. Kita nak royak demo menabat, kita kena baik dulu. Kita nak ajak demo baca Quran, kita kena baca Quran dulu. Karena syair kata nak, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika azimu. Syair kata nak, syair kata la tanha an khuluqin, jangan engkau lari daripada satu perangai. Kita nak lari ke hai, mu tak boleh buat lah ni weh. Mu jangan duk kecing belah berjalan, mu jangan duk makan belah jalan, mu jangan duk makan belah tidur, mu jangan duk kekan belah sejik. Kita nak lari orang, jangan kita mendatangkan seumpama perkara kita lari. Kita lari dia mau tak pergi makan belah berjalan, tapi kita sendiri ngomong. Kita lari dia mau suruh pergi jemaah, kita sendiri tak pergi jemaah. Kita sendiri suruh dia mau sedekah, kita sendiri tak sedekah. Lagu ni tak jadi. Cuba kita tengok. Kita tengok tok-tok guru kita ibu apa. Kita tengok orang-orang soleh di tempat kita. Kenapa demo ni ya berjaya? Kenapa demo ni ya maju? Ya istiqamah, ya muda duk pondok dulu gitu buat amal. Siapa ya jadi tok guru buka pondok berpuluh-puluh tahun ngajar tok pakai, duk beramal tu. Sebab tu mereka berkat, sebab tu mereka maju. Lepas tu dalam kampung kita di Tuasek ni, kalau nak pergi maju orang kampung sini mula-mula sekali kena pakat mari semaya jemaah. Ni orang jatuh semua ni minta mari semaya jemaah. Lepas tu fak tina para puan ibu ni kena semaya awal-awal waktu. Banyak orang duk tanya mau ibu bapa dah. Ada golongan ibu bapa tu tanya ibu bapa, tanya tu bapa, nak buat lagu mana kita saat ni tu nak pergi murah rezeki. Nak buat lagu mana nak pergi mudah kerja kita. Lepas tu kita tak royak banyak. Kerana Nabi katanya as-salat miftahur rizki. Semaya tu anak kunci bagi rezeki. Anak kunci semaya, anak kunci rezeki ni ia duduk di mana? Ialah duduk di as-salat, duduk di semaya. Lepas tu kita buat main-main dengan semaya, demo semaya kisah pas je dah, kita tak tahu kok mana lagi. Kadang-kadang zuhur nak habis baru semaya dah. Amal ma'asar nak masuk baru semaya zuhur. Kita tak bergaduh. Kemudian Nabi kata as-salah miftahur rizki. Semaya itu anak kunci rezeki. Makna kata siapa dia nak buka gedang di bombing ni, buka rezeki ni, dia kena semaya awal waktu. Orang jatuh kena mari semaya jemaah, orang tino kena semaya awal waktu. InsyaAllah kampung Tuasek akan berjaya bersinar. Nabi kata as-salah miftahur rizki, dan Nabi kata selanjutnya as-salah miftahul jannati. Bermula semaya itu ialah kena kepada anak kunci bagi syurga. Siapa ia nak masuk syurga kalau tangan ia cuma sehari-sehari ia tak biasa basuh tangan. Orang mi'at semaya, orang ni nak semaya kena basuh tangan kan? Basuh tangan 5 kali sehari. 5 kali sehari. Makna kata orang mana tak semaya, Allah Ta'ala ya takwi pergi anak kunci syurga. Sebab tangan ya cuma lepas tu Nabi kita yang nak maju, Tuhan nak maju Nabi, nak mengangkat darjat Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi saat itu pergi bertapa, pergi bersunyi diri, pergi keluar di Gua Hira. Gua Hira kita nampak Jabal Nur. Bagi puak biasa pergi ke Mekah dah. Kalau taksi wak nak kita pergi sapas kerak, kita jalan kalau waktu malam sehari, ya duduk di dalam sejam setengah 2 jam. Ya naik tahdah, ya bongok, payah turun pergi. Lepas tu di tu ada gua. Orang panggil gua apa? Bahasa Arab panggil Ghazu Hira. Apa Ghazira? Gua Hira. Pas itu kalau orang masuk 2 orang, hak seorang boleh diri, seorang kita tak boleh nak diri sebab tempat sepek. Kalau kita nak masuk semaya le Gua Hira, Pak Nabi duk tapa tu boleh 2 orang. Seorang tu boleh bakit bangun dia nak semaya sunat ko, nak semaya hajat minta pada Allah Ta'ala, dia boleh semaya. Tapi dia nak diri tu boleh seorang, tapi seorang kena duduk nyata. Maka Nabi duk buat amal situ, Nabi duk zikrillah situ,
Nabi saat ni gapo keluar dengan Allah, menyucikan diri, nak melepaskan daripada gapo ukara dan pula daripada kekeruhan bagi jahiliyah. Nabi lari daripada kesesatan dan kekeruhan dan kejahatan dan kesesatan daripada Quraisy. Nabi mari duduk di Gua Hira. Ini kan ni? Ini Nabi nak maju diri dia, nak bersih diri dia, nak Allah Ta'ala angkatkan derajat dia naik kepada nubuah ataupun ke Nabi. Kemudian kita kampung ni, kampung terasa kalau siapa ya nak pergi kampung ni ceria, ada meriah, ada cahaya, lagi pula minta Allah Ta'ala buka rahmat. Cuba orang kampung sini, cuba we hidup sore-sore, hidup Jumaat, lepas tu we hidup kuih-kuih selawat kami lah. Cuba wa amal. Stay umur, wa amal selawat kami lah. Tengok, boleh 10 kali, 11 kali faham ya. Nak buah lah kampung terasa ni baca selawat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala Sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ni wa amal selawat. Kalau umuh mana wa amal selawat kamilah ataupun nariyah, leka pun terasa ni kita wa amal. Cuba we hidup leka pun terasa nak buah umuh 11 kali sore, sekarang 11 kali sehari, 11 kali sehari, 11 kali nak buah umuh. Kenapa terasa? Ni orang kampung terasa kenapa selawat Nabi ni bekainya hebatnya. Tika nawi. Ketika mana mau nak cerita, ni nak maju buat kita ni, nak maju kita kena maju dengan amalan. Hati kita kena setokoh. Tengok Nabi SAW belum dia nak dakwahkan umat-umat, nak dakwah kumpulan Quraisy dan pelabur Quraisy, Nabi dia nak bersih diri dulu. Kemudian kita nak mendakwah ad-dinun nasihat. Kita agama ni kena nasihat di mari. Kan ngak demo ning kurang Jumaat kita kecek ajak mari Jumaat, demo ning kurang wa halqah Quran kita ajak dia wa halqah Quran. Tapi nak ayat selawat Nabi debe tak debe dikan. Ketika kaum Quraisy dan kaum Bani Israel, Nabi Musa dengan fak-fak Bani Israel, ketika terkepit daripada Firaun nak membunuh mereka, mereka kepit di laut. Fak kaum Firaun sani adu Firaun tambak mereka dengan kuda, dengan tentera kapit. Maka daripada Bani Israel beratus ribu saat ni berkepit lek ni laut, lek ni gerak, lek ni daripada tentera Firaun. Tapi tujuh mana bekainya selawat, tujuh mananya bisanya selawat Nabi. Sebab tu kita ada mengaku kita umat Nabi, kita ada kecek ma'al hijratun nabawiyah. Tapi kita bahas secara mana tentang al-hijratun nabawiyah. Kita kenal Nabi secara mana, kita faham tentang Nabi secara mana, nak kata bisa selawat Nabi secara mana, kita berasa tak? Tengok ketika Bani Israel dengan Nabi Musa, ketika Fir'aun tu hamba mereka kepik di laut, kemudian lekning laut, belah lekning tentera Fir'aun, maka sebut dalam kata wa inna lamudrakun, sesungguh kami didapatikan oleh Fir'aun. Kalau kami misalnya tak belah ke laut, kami tak boleh turun dalam laut, nescaya kami dibunuhkan oleh ahli Fir'aun dan tentera Fir'aun. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala titah kepada Musa, "Hei Musa, idrib bi asakal bahra." Hei Musa, cuba mung sak ni katak laut dengan tukar engkau. Kata di dalam ilmu tafsir ataupun sebut ulama al-mufassirun, Musa katak laut dia, bismillah Allahu akbar, katak lepai, lak tak buka. Katak terik dua pula lepai, tak terbuka lah. Kemudian Musa rasa lemah, lek ni lah katak 2, 3, 4 kali tak pecah. Lek ni daripada golongan Firaun,
daripada ahli Fir'aun nak bunuhkan mereka. Wa inna lamudrakun, sesungguhnya kami didapati dibunuhkan oleh ahli Fir'aun. Kama dikata al-mufassirun, Musa sani kata lah apa kali, idrib bi asakal bara, pukul oleh Musa dengan tukar engkau itu akan laut ini. Musa kata sekali tak pecah, kata sekali tak pecah, 2 kali. Kata mufassirun, Musa kata sampai 7 kali. Kata sampai 7 kali tak terbuka lah. Lalu itulah Allah Ta'ala kata ana, ya Musa salli ala Muhammadin. Ini nak kata debel selawat tah Nabi ni. Nabi Musa tak biasa temu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad timur dia kedian daripada Musa 1700 tahun, dekat hampir 2000 tahun. Tapi Allah Ta'ala kata nak, apabila Musa katakan laksan sampai 7 kali tak pecah, kemudian Allah Ta'ala pesan pada Musa, ya Musa idrib bihasakal bahra, mempukul laut ini dengan tukar, tapi salli ala Muhammadin, engkau selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Musa apabila Allah Ta'ala perintah lagu tu, suruh katakan laut, tapi kena selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Musa pun tukar dia, lepas katalah pecah jadi 12 kali. Ini nak ayat kata, nak ayat kata bisa kedebeng hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah bicara ma'al hijratin nabawiyah, yakni hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab pukul laut 2 sekadar 7 kali tak pecah, tapi dengan sebab nak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, laut tu jadi pecah 12 kali. Ini nak kata kehebatan Nabi. Lepas tu kalau kita nak maju kampung kita dengan tanpa selawat tah Nabi, kampung kita tak sejuk berapa. Kalau kita nak pergi orang luar mari tengok kampung Terosan nampak sejuk, orang pun sejuk, masuk le kampung ni puasa sejuk, wasa rahmat wasa tending. Bermakna kata di dalam kampung ini ada ramai orang-orang yang bawa selawat, ramainya orang yang baca selawat. Nak ayat keselawat ni sejuk ni, amal nak cerita satu cerita daripada Tok Klang Jalan. Datuk Klang kadang kali kita masuk Sai Klang Jalan tu, ya ada Kedah Haji Jaafar lah, dipati ada Rang Klang. Klang tu dulu 2 kitab juga. Satu ketika ada timur kebakaran. Timur kebakaran dalam Kedah Klang tu dah. Tapi terbakar api saat ni tu dah. Tapi di dalam bilik bagi Datuk Klang ni tak makan ada api. Tak makan ada api. Pada mau isi mari kat luar tu makan api habis. Makan habis luar sana makan ada api. Tapi di dalam bilik bagi Datuk Klang tu tak ada makan ada api. Kamar dia mau cek mari kira mari. Sebab apa? Sebab Datuk Klang ni ya baca selawat tah Nabi tak tinggal. Ya wak selawat tawai ali semua. Dah. Ya Allah, selawat tawai Ali tak berhenti-berhenti. Ni nak ayat kata selawat tah Nabi, apabila rumah kita kedeba api, terbakar api, maka dengan selawat tah Nabi tak terbakarkan rumah kita. Ni buat apa? Ni nak ayat tah hebatnya selawat tah Nabi supaya kita ayat saat ni. Kemudian Nabi kita tak bertapa di atas bukit Jabal Nur ataupun Gua Hira. Kan? Lepas daripada tu Nabi kita, malaikat Jibril Allah Ta'ala titah mari ke bumi dan suruh mari jumpa dengan Nabi, royak wahyu Nabi, royak tanah. Mari turun jak nana kaki dia, sayap dia, dan turun di bukit Jabal Jabal Jibril, sebelah lagi turun di Jabal Nur. Maka buat rupa satu laki-laki mai pelaga lutut dengan Nabi. Pelaga lutut. Nabi tak tahu ke siapa dia ni laki-laki ni. Ya Muhammad, hari ni mengaku pelaga lutut. Kemudian Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra, membacalah ya Muhammad dengan tu nama Tuhan engkau. Membaca. Nabi kata ma ana biqari'in. Ku tak pandai baca seorang lelaki. Ku tak pandai. Kama dia malaikat tepi tu dah ambil kain tudung tah wala Nabi, tengok kain selimut Nabi tepi tudung tah pala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
baca olehmu ya Muhammad akan nama Tuhan engkau. Nabi ketagegah. Klik Nabi. Klik ke siapa umur Siti Khadijah. Nabi saat itu ketang. Supaya kita tak bisa jumpa dengan orang pelik menghajar kita, duduk mari kita bahasa kenaling, bahasa kedepan, pelik jadi ketagegah. Kemudian dia royak kepada Siti Khadijah, ya Siti Khadijah, zammiluni, selimutlah aku hei Khadijah, selimutlah aku akan daku ni hei Khadijah, aku sejuk ni, zammiluni, 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 muslimuklah akan daku, mutudunglah akan daku, takut ni aku jumpa dengan seorang pelik di dalam gua, satu orang laki-laki ajak iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi aku akan ma'ana biqari. Ni mula-mula start yang Allah Ta'ala nak memajukan Nabi, nak mengangkatkan martabat Nabi jadi Nabi. Dulu ia jadi seorang budak yang kebiasaan, lepas pada tu Allah Ta'ala nak akak dia jadi Nabi. Allah Ta'ala buat turunkan malaikat royak wahyu dia, lepas pada dia demi. Sebab tu orang nak lebih yang demi tu ya sakit. Orang nak jadi tok bomo, orang nak jadi tok bomo, nak jadi gapo ya demi kadang-kadang 3 tahun kan. Tengok foto bomo jeli tok bomo pot demi lah nak makan tak leh lah duk gitu pubak tak tu berapa tahun kena pubak di sini sampai 2 3 4 tahun baru ia hingga. Makna kata Allah Ta'ala nak maju seorang, nak mengangkat pangkat seorang, Allah Ta'ala dia buatkan seorang itu dengan beramal, boleh beramal pada Allah, khusyuk dengan Allah, tawajuh dengan Allah, dan dia tu jatuh sakit bermacam-macam. Semua Nabi kita klik demi ketagegah, zammiluni, selimut oleh kamu akan daku ya Khadijah, ataupun dathiruni, muslimu akan daku ya Khadijah. Lepas pada tu Nabi kita duduk dalam umur tak berapa lama dan turun ayat kata bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ni Allah Ta'ala apa buat tertib, Allah Ta'ala buat penyusun ni, Allah Ta'ala buat pelaturan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak maju. Ibu bapa, kalau kita nak maju, cuba kita tengok contoh tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berhijrah Nabi daripada kota Mekah pergi kepada Yasrib yang dikenal Islam kata Al-Madinatul Munawwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dia duduk tidur ya demi di rumah tu lama, Tuhan tu ayat dana bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, hei orang duduk selimut, Tuhan kata ni Tuhan suruh, ya ayyuhal muzammil, hei orang duduk selimut, qumil laila illa qalila, bangkit bangunlah oleh engkau illa qalila, membangun semaya 2 rakaat tak pada waktu malam. Ini cara Allah Ta'ala nak mentertib, nak mensusun, nak mengangkatkan satu hamba nak wi pada ketinggian, nak wi kepada kemajuan. Allah Ta'ala buat setengah ke setengah. Mula tu klik takut, klik duk selimut, getar-gegar lah supaya kita pergi ke bukit jumpa dengan orang besar di bukit. Klik main duk damar benda tu jadi getar-gegar lah, takut lah, demi lah. Lepas tu kena minta bomo, mari halah bau hingga sikit. Supaya Nabi SAW pergi jumpa dengan Jibril, pelaga lutut baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Klik mari ketar, klik mari demi, klik mari tak sedar rasa. Lepas pada tu Nabi duduk tidur tak berapa hari, Tuhan turun pula ayat 1 ayat bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddaththir. Tu supaya hei orang duduk tidur mu bakit bangun tu. Siapa dia orang tidur? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu bakit bangun semaya 2 rakaat waktu malam, walaupun sedikit 2 rakaat waktu malam tak apa dah. Lebih-lebih lagi kalau adik-adik kita duduk ngaji, adik-adik kita duduk belajar, ini perlu sangat bangun malam, kita bangun semaya 2 rakaat, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang ngaji perlu sangat kena bangun malam, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak maju dalam ngaji kita, kalau kita nak latah dalam ngaji kita, kalau kita nak tinggi dalam ngaji kita, kalau kita nak hebat dalam ngaji kita, kita bangun waktu malam, salatul lail walau rak'ataini, membangun semaya malam
jikalau 2 rakaat sekalipun ibu bapa. Ibu bapa kena bangun. Ibu bapa kena buat kalau nak lebih dalam kampung ni. Patu hidup selawat tiap-tiap umur. Tengok selawat dah Nabi. Tengok contoh daripada Nabi Musa katak kat laut. Katak laut dengan tukar dia 7 kali tak pecah laut. Tapi apabila sebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, lepai katak laut, terbuka laut 12 jalan. Lepas tu tengok kehebatan bagi selawat Nabi. Pas mana lagi kehebatan selawat Nabi. Hijrah Nabi hebat, kena fikir ni molek-molek. Bukan Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah daripada Mekah mari pada Madinah. Bukan semata hijrah Nabi pindah. Suruh kita mikir di dalam sejarah tu. Suruh kita fikir, kita genung, kita ada apakah hikmah? Al-hikmatul ilahiyah. Hikmah Rusia yang Allah Ta'ala hijrahkan Nabi SAW daripada kota Mekah kepada Yathrib ataupun Al-Madinatul Munawwarah. Kita kena fikir buat. Pakat mikir di hari ni kita tak sih juga mari duk bapa mari duk kecil gagal je. Kok kita tak lewat amal sekau buta. Tak sih. Ibu bapa kena niat dah dengar malam ni ku nak buat amal. Sikit tak apa bapa. Sikit tak apa takut boleh sepatas lidah malam ni bapa sendiri pun nak buat amal. Pas kita orang terasa ni pun nak buat amal. Pahala tanding kita tahu dah kata banyak guru. Banyak para ulama, boleh kita kata al-fatani ulama. Fatani ini ialah ulama. Apa ulama? Kebanyakan daripada orang tanding ni daripada golongan ulama. Supaya perkataan ulama tu al-azharu ulama. Orang Mesir ni kebanyakan ulama. Ke orang Mesir jadi orang alim ulama lah. Dah. Bukan nak orang daripada orang Mesir orang alim. Tapi kebanyakan orang Mesir tu banyak orang alim. Siapa buat tesis habis doktor? Pasukan kita tanding dulu. Buat jadi naik keluar kereta, jadi kelena kereta. Boleh baca kitab Faridatul Faraid. Buat kelena kereta, buat jelebar kereta ni. Geti Faraid, geti Faridatul Faraid, geti Munyatul Musalli. Ni nak kata orang tanding kita, orang banyak ngaji. Lepas tu kita, anak-anak kita dia, kita kena semua milik ngaji. Kena semua murid ngaji. Lepas tu jangan kita sekat. Anak kita nak ngaji, buat apa kita boleh ngaji kok agama. Ngaji we tinggi-tinggi kok agama. Ngaji we lebih-lebih kok agama. We habis pia 3, pia 2. We habis BA, MA. Kalau duduk pondok, hidup hilang. Hidup hilang. Ya ilmu pondok, dia pasti kena perih. Dia kena perih lama. Ngaji tahun 2 tak jadi. Amo duduk pondok puluh-puluh tahun. Orang duduk pondok kalau ngaji 3 tahun tak jalan. Tak ada habis kitab. Dia kena ngaji 10 tahun nak kotah dia baru khotel. Khotel apa? Khotel kitab Mata Jumiyah Mukhtasar Azhari Syekh Khalid Mata Alfiyah daripada Yasin Paki kalau kitab fiqh Minhajul Qawin Sitti Mas'alatan. Dia kena khotel. Makna kata orang duduk pondok dia kena biar. Lepas tu dia kena perang masak supaya wah sawa mana bisa. Supaya wah pining ataupun wah macam dia nak masak kena perang. Pisau pun dia kena perang. Baru dia masak. Lepas tu orang ngaji pondok dia kena perang lama. Kalau demo ni perang lama, jamin. Kita tengok Bapa Sik Warok ngaji berapa tahun? 40 tahun. Tok Dala kita ngaji umur sampai 45 baru klik buka pondok. Bapa Sik Warok, kenapa kita kenal lakon pondok di nu? Cok khie. Amo besok ke semua masa mo duk Dala dulu amo wajing zairah tok guru. Kita duk pondok luar-luar hari minggu lasa kita ke hendak kepala kita tua. Kita racing cari orang tua-tua. Sebab tu kita ni tak ada tua sangat tapi ilmu orang-orang tua kita ni banyak kita ada sikit. Tu pada guru tak ada. Tapi tu seorang Bapa Sik Warok kita ada jumpa, kita hidup dengan dia, kita duduk dalam bilik keluar dia biasa ajar kita, biasa ilmu kita. Patut untuk tua-tua kawasan ni kita banyak pergi ziarah. Sebab tu nak pesan kepada adik-adik nak berkat kena banyak hampir orang tua-tua dan untuk guru tua baru kita nak bolehkan Rusia yang pelik-pelik daripada mereka. Tapi orang kita lah ni pelik. Kalau jumpa tua-tua pakak lari, pakak tak mau temu, pakak tak mau rapat. Situlah kita tak dapat Rusia yang pelik-pelik. Sebab tu satu-satu tok guru yang ada ilmu pelik sore-sore tu tak suka. Tak suka nak tok orang tok guru yang ilmu pelik-pelik yang tak suka lah tu.
Dan apa tu kita nak maju kita kena kacau-kacau dengan hijrah Nabi, lagi pula dengan perpindah Nabi. Lepas tu cara kedudukan kita di hari ini, Nabi SAW belum pada dia nak bangkit Nabi, lepas tu Allah Ta'ala bangkit Nabi, bangkit Rasul. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkit dia Nabi, bangkit dia Rasul, dan lepas pada tu boleh jadi Rasul, ya dakwah nah, ya dakwah, ajak mula-mula tak ada siapa yang nak tolong, tak ada siapa yang nak ikut. Pak kafir kata Allah, Muhammad dah buat agama baru. Patu agama baru Muhammad pak nak turut kan? Muhammad ni anak yatim piatu lagi, orang sesak lagi, anak bapak kibah lagi. Sebab pak akak Nabi, pak susu Nabi nama Abu Jabshin, jadi tok laki bagi Halimah binti Zu'aid As-Sa'diyah. Nama tok laki bagi Halimah mak nyusu kepada Nabi nama Abu Jabshin, orang yang duk perak kibah. Perak kibah ekor panak sepuang dengan bin. Maka pak musuh Nabi ni bapak kibah. Sebab tu orang Arab Quraisy dia benci ke Nabi, dia rawat hina Nabi. Oh, dia kata Muhammad ibnu Abi Jabshin anak bapak kibah, nak dua dia yatim lagi, piatu lagi, pak tak ada, mak tak ada, lagi anak bapak kibah nak dua dia. Tak ada siapa dia nak tua. Abu Jahal seru madu sangat-sangat dengan Nabi, seru dengan Nabi. Nabi apabila nak masuk semaya di dalam Masjid Haram, dia mari suruh dia mau lepak air kecing tah belakang Nabi, asuh simbo air kecing tah belakang Nabi, kena bermacam-macam, berbagai-bagai. Kemudian Nabi siapa apabila orang pemimpin dakwah ni, orang nak mendakwah manusia ni, dia kena siapa supaya kita tu di dalam kampung kita nak jadi pemimpin, kita nak jadi tok imam, kita nak jadi tok khatib, kita nak jadikan naib orata, nak jadi tok nebel, tok mana, semua ini dilepaskan dengan ujian. Tak ada seorang kata nak lebih dengan tak ada ujian. Tak ada dia orang ni lebih weh. Duduk orang ni alim dengan tak mengaji, duduk orang ni sani kaya dengan tak ada usaha, kata siapa hitam kuluk dia ke, kena duduk menebal, kena duduk menebah, kena duduk merah, kata duduk kaya. Dah, yang kena lepas daripada kesusahan dan ujian. Makna kata benda satu-satu perkara yang nak dapat kejayaan, nak dapat maju selepas daripada dicuba dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi, apabila Nabi dah dakwah lepas Mekah, maka mula-mula sekali Nabi nak Allah Ta'ala suruh maju buku gapo. Sebab tu kita nak tertib, sebab tu pendakwah ni jangan gaduh. Ni kita dakwah demo tak sedikit kita murih demo tak hati. Kita kan jadi pendakwah, ajak demo mari sejid, demo tak ni sekali kita pun ngaju murih demo. Itu bukan sifat Nabi, itu bukan cara Rasulullah, itu bukan cara nak memaju. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katanya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tuhan katanya, ud'u, seru engkau Muhammad, ajak engkau Muhammad ila sabili rabbika, di kepada jalan Tuhan engkau ya Muhammad, di pada agama ni bil hikmati, dengan secara berlalu, dengan secara tak kasar, cara berhalus-halusi, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang terelok. Kita kena tengok cara nak dakwah orang, kita jangan gaduh. Nak wi orang turut orang, nak wi demo turut kita, wak kita wi molek je. Wah kita wi comel, wi kita juruh dulu. Ni kita nak oyak demo, kita diri tak juruh lagi. Nak ajak demo main sejid, kita tak main sejid lagi. Nak ajak demo baca Quran, kita tak baca Quran lagi. Ibu bapa, perkataan hak nak tubik jadi masing di lidah. Apabila benda tu sudah kita beramal lama ke lama, ia jadi gawak, jadi daging darah, ia turun ke hati. Apabila ia turun ke hati, kita buat amal bertahun-tahun. Misalnya kita nak kecek demo ni, kita tahu muat amal laqad ja'akum ratik dah, muat amal laqad ja'akum ratik, muat amalkan selawat tah Nabi ratik, muat amal ayat kursi ratik. Ni kita tak ada amal apa, agar kita dia tedeng.
kerak kita terdemo, pisau kita terdemo, langgar kena duk jaga nah dalam kebun dia, kena buat petik dua dia. Buat mana demo tu kerak ni? Pas dua dia tak ada buat apa. Sebab tu kalau kita dah hari nak kata kehebatan Nabi Muhammad, kita tak ada jumpa dengan Nabi Muhammad, kita tak ada jumpa dengan Nabi kita, tapi kita baca selawat ke Nabi, hebat sangat dah. Sebab itu apa? Kebun kita terdiri terdemo weh, pisau terdemo weh, lagi pula kita kata serak terdemo, kita buat apa lagi tu? Amo nak ajar dan amo nak royak sampai pada orang tua. Tengok Nabi kita dia nak tubik ketika kafir Quraisy hamba dia ada dakwah di Mekah. Dia ada dakwah di Mekah 13 tahun. Mula-mula orang ikut dia ialah Sayyidina Ali. Orang panggil awwalu man dakhala fil Islam min as-sighar. Awal orang yang masuk Islam tu daripada budak ialah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Awal orang besar orang tua daripada golongan orang tua ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awal daripada Latina Sayyidina Kharijah. Nabi pun dia dakwah. Orang kafir nak murid. Nampak kau ramah dia turut Muhammad ni. Mula-mula Abu Bakar, lepas Abu Bakar ialah kena pada Uthman bin Affan, dan kena pada Uthman bin Mas'ud, dan pula kena pada Sayyidina Ali, kena pada Muawiyah. Kau lama agak saat itu nak marah. Mula-mula sekali apabila Arab nak marah saat itu, pakat musyarat mereka. Puak Islam bersyarat di rumah ke apa? Rumah dah di satu rumah bagi ialah dikatakan umur satu rumah. Pakat musyarat orang Islam masa tu lebih kurang ada 30 orang. Lebih pakat musyarat. Patu puak kafir Quraisy musyarat di Al-Qadar Darun Nadwa. Apa Darun Nadwa? Saat ni satu rumah yang berkumpul oleh kafir Quraisy di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, musyarat tubik 2-3 pengusyuran. Apabila nampak Nabi kau datang, Nabi kau maju, orang tua Nabi kau ramah. Fuak kafir Quraisy musyarat. Ini hukumnya Allah Ta'ala nak hijrah ni, tapi tak ada hijrah lagi. Apabila orang kafir Quraisy tengok Nabi dakwah, orang Islam masih hari, masih ramah, masih hari, masih agak. Sebab tu dakwah Nabi mula-mula sekali dia panggil dakwatuhu sirran. Dakwah Nabi mula-mula dalam kota Mekah tu secara sembunyi, cara sulit. Duduk mari dakwah Nabi saat itu sirran. Hak mula-mula kali dakwatuhu awalan sirran. Dakwah Nabi mengajak orang tu ke celah bukit, maya celah bukit, maya celah jarak, celah bukit, celah jarak, celah gunung gitu ya. Mula-mula sekali. Lama kau hebat, lama kau sebar, lama kau terbuka. Lepas tu dakwah Nabi yang kedua kali kita mengaji lepas qasirah, fi dakwah dakwatuhu saniyan jahran wa alaniyatan. Dakwah Nabi yang kedua di atas jalan kenyataan dan keterangan dan nyata. Kemudian apabila Nabi dakwah saat itu jadi kau maju, kau hebat, kau lebih. Orang tua Nabi kau lama. Patu pak kafir Quraisy kau takutlah. Apabila kau takut, pakat main musyarat di satu rumah yang bernama Darun Nadwa. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, pala-pala Quraisy. Ada Abu Sufyan, ada daripada ru'asa Quraisy, pakat musyarat di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Syarat mana? Setengah kata tak boleh lock dah Muhammad ni. Kita tak boleh lock dah Muhammad. Jadi kalau kita lock Muhammad ni, nantilah puak-puak kita dalam kota Mekah ni akan turut Muhammad Nabi, akan terikut dengan agama baru Muhammad ni. Pasti kita tak suka sekali Muhammad bodoh tok nenek kita. Muhammad kata puak kafir Quraisy ni bodoh. Duk semua benda buat sendiri daripada patung-patung ya buat diri ya semua. Ya buat diri ya semua. Ibadah sungguh ni daripada Pak Quraisy duk turutkan daripada budaya-budaya takarib bagi tok nenek mereka. Apabila apa Quraisy saat itu bahasa cemu hati, bahasa tak puas hati, lagi pula buat seksa kepada orang-orang Islam. Kemudian kafir Quraisy saat ini musyarat, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada kepala-kepala Quraisy yang lain lagi daripada biling Abu Sufyan hidung tak hidung tu dah. Sorak mula-mula dia kata kita tak boleh halak dah.
Akan Muhammad ni dulu kita tengok ia biasa, tapi lala ni Muhammad ni nampak lebih ni. Lepas tu Nabi kita dakwah dalam kota Mekah mula-mula sekali. Nabi dakwah apa? Dakwah kata qulu la ilaha illallah tuflihu. Mula-mula sekali Nabi dakwah dalam kota Mekah yang Allah Subhanahu wa taala kita kepada Nabi suruh dakwah tentang mengesah ke Allah, mentunggal ke Allah, tentang akidah, tentang dunia dan tapak bagi Islam. Sebab tu Nabi kata satu ketika, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Hei manusia, katalah olehmu dan kata oleh kamu la ilaha illallah, nescaya kamu dapat gabah, beruntung dan bertuah dan berjaya di dunia dan di akhirat. Ini dakwah Nabi mula-mula. Dakwah mula-mula kenapa? Boleh Allah Ta'ala kita kepada Nabi dakwah la ilaha illallah. Kerana orang Quraisy dan kafir Quraisy dan Arab lain masa ni duk sembah, duk buca, duk ibadat, duk persembah kepada yang lain daripada Allah. Maka agama Islam mula-mula sekali turun, so Nabi mentapakkan tentang akidah kepada puak-puak Quraisy dan mentapak mengisi ke dalam hati bagi Quraisy dan Arab-Arab yang lain tentang la ilaha illallah. Ni di hari ni akidah kita ibu bapa, kita kena jaga molek tu, nama jatuh agama. Banyak kok kita di hari ni. Baru ni ada orang seorang anak tinonya pergi nikah dengan Allah, supaya kat jatuh kita pergi nikah dengan Allah pak. Jadi anak tino ya seorang tu asalnya Melayu ke Islam kita. Lepas tu pergi nikah dengan Allah. Apabila nikah dengan Allah, jadi hak jatuh tu dengan mak ia. Mak ia tak ada masuk Melayu, tak ada masuk Islam. Pak ia pun tak ada masuk Melayu, tak ada masuk Islam. Lepas tu anak tino yang hidup dengan Allah ni, duduk pada jalan tu, duduk dengan mak tak ada masuk Islam. Koli demo, koli dia, sodek apa dia duduk orang babi je, duduk orang sekali lah. Waliyahzubillah. Pahala ni anak yang ni apa? Anak yang ni semaya pun tak puhan. Klik rumah yang tua pun dah saya klik mana. Jadi sedap lenung dah. Sedap belah lik siya. Sedap lah, mu'allah, dia masuk mari, dia tak mengaji agama, dia nak buat setara mana, dia tak erti lagi. Dia orang baru pada Islam begitu ni, lepas tu pada masuk Islam, orang panggil Islam sahabat. Sebab apa? Sebab dia nak ketinan nayi masuk Melayu, tapi tak belajar Islam. Klik duduk dengan mokpok dia, lepas tu ceruk mokpok dia makan babi pun tak ada lagi apa, dia pun makan poli tu, puyuk tu lah. Lepas tu anak tina yang lain ni, kuranglah hasmaya, kuranglah hatu baca Quran. Dia gelap perut lah. Tak gelap perut nak duduk dengan dia pun. Payah tahu apa nak buat lagu mana ni apa. Hak ni kat nak berdoa lah kat. Oh ayah pun nak berdoa. Dah sabutlah anak seorang ni atau tak mau klik rumah mana. Kok ni tak ada nak mana semaya, kadang-kadang kerubung pun kadang-kadang tak ada tak pala. Kan dia suka pun. Sebab tu mula-mula sekali hak Nabi kita mentapak dan mentanih mengisi kepada orang-orang Quraisy dan Arab-Arab yang lain mula-mula sekali Nabi kita isi tentang la ilaha illallah. Isi hak ni dulu. Kenapa isi hak ni? Kerana hak ni lah tapak Islam. Hak ni lah orang panggil mengasah Islam, ni humi Islam. Kerana Tuhan dan Nabi katanya awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenalkan Allah. Hei, awal agama kena Tuhan. Bukan awal agama kita ajar anak kita pakai dak. Kena ajar dulu Allah satu, Allah wujud, Allah Tuhan kita, Allah tak serupa dengan kita, Allah satulah. Hak ni wajib kita kena ajar kepada anak kita. Ni kita dah ajar muka lain daripada Allah, dah ajar muka lain daripada Rasul, anak Nabi kita dah ajar muka lain. Sebab tu anak kita besar tak erti. Oh, sebab kita takwil agama. Bahkan Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenalkan Allah. Pada sebut pada satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah.
mengetahuilah annahu bahwasanya tidak ada jenis malaikat Allah. Dalam Quran sunnah Allah, hadis sunnah Allah, tapakkan Allah di dalam hati, mengisikan Allah dalam hati seperti Allah Ta'ala mengisi kepada kafir Quraisy dengan kata qulu la ilaha illallah tuflih. Pertama sekali dakwah Nabi lepas Mekah wahdaniyah ataupun orang panggil ketunggalan tentang Allah, mengisi tentang kenalkan Allah. Yang kedua Nabi dakwah lepas Mekah gapo al-hasyru wal ba'su, kebangkitan dan halau manusia saat ini kepada masyarakat. Ibu apa ni? Kepada Nabi dakwah kok kafir Quraisy musyarat dikulungi Abu Jahal dan Abu Bakar, Abu Lahab dan pula Abu Sufyan. Sorak situ. Syarat ni puca dan sebab-sebab Nabi nak dikitahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala nak suruh hijrah. Tapi Abu Bakar tika ni dok hera dah utar luaika. Rahilatan. Abu Bakar rasa tak sedap dah. Hera utar luaika, hera dak belau untuk dia seka, pula untuk Nabi seka. Untuk bila Allah Taala suruh hijrah, dia nak hijrah ke dengan Nabi. Dia tahu dah rasa dia rasa tak sedap dah. Abu Bakar As-Siddiq saya rapik Nabi, dia tua lebih pada Nabi 3 tahun. Abu Bakar ni tua Nabi dan saya rapik Nabi tua lebih pada Nabi 3 tahun. Nabi pun dakwah Nabi jadi perdakwah Rasul dan ke Nabi umur 40, dakwah di kota Mekah sampainya umur 53. Maka Sayyidina Abu Bakar tak sedap rasa dah. Satu hari Nabi Muhammad ni akan kena pindah. Tapi nak pindah tu tunggu Nabi royak bila pindah. Tapi Abu Bakar buat cadangnya dah. Rahilatan, 2 ekor kuda cadang untuk dia dan untuk Nabi. Kamu dia buat kafir Quraisy pada Abu Jahal, Abu Lahab ni dah sorak. Dia kata Muhammad ni kalau kita taruh ni tak lagi dah nampak kita ni kau kalah nonton, nampak kau bodoh dia semata. Deh Muhammad duk bodoh kita, bodoh tok nenek kita, kata kita ni bodoh, kita ni buat sendiri semua sendiri, bodoh. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab kata kita gini, kita igat dia. Jadi ar-ra'yul awal, pandangan yang pertama dia musyarat di Darun Nadwa, rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, namanya Darun Nadwa, tempat perhimpunan bagi kafir Quraisy nak musyarat tentang nak buat lagu mana. Dakwah Nabi Muhammad kita nak berjatuh, dakwah Nabi Muhammad kita nak kerak, dakwah Nabi Muhammad kita nak katuk, kita dah siap dakwah. Kata setengah kita igat boh lawa, yakni kita igat ya boh dalam jago. Ni pandangan pertama daripada Quraisy, ar-ra'yul awwalu, pandangan yang pertama kita igat. Kamu dia sorak mari. Kalau kita igat ia, namun dakwah demo pula dalam go. Oh ya lah. Ya Muhammad ni kecek pandai. Nama kita igat ya boleh jaga, ya kecek dengan orang pula dakwah gitu gini. Orang pakak turut ya pula dah jaga. Ni orang panggil pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua daripada Arab Quraisy, ya kata kita hamat dia tu baik daripada kampung kau. Liyukhrijuka, kita hamat dia tu baik daripada kampung kau. Hamat dia tu baik, halau dia tu baik. Nama tak pun nampak ke hamat dia tu baik. Dia mari setengah tak leh. Kalau kita hamat tu baik buat dalam kampung tua saya, hamat ni mari tak satu dalam kampung tua saya. Dengar takut dia tubik di tengah-tengah jalan kampung lah, dia tidak wah kampung lah, orang pakak tunggu dia pula. Cuma tak nampak kok sungguh. Kalau dia buat nombak pakak tunggu dia buat nombak pula kan jadi ramah pula buat dia. Dua pandangan dan pula syarat di Darun Nadwa, rumah bagi Al-Arqam bin Abi Arqam. Syarat yang ketiganya liyaqtuluka, supaya membunuh mereka itu kafir Quraisy akan dikam. Ni pandangan yang tinggal daripada pokok Quraisy, para Quraisy, kita bunuhkan akan Muhammad. Kita bunuh. Hak ni nampak pandangan ni dah oleh Abu Jahal dan pula Abu Lahab, kita bunuh. Lepas tu Abu Jahal dah pandangan yang tiga ni ku nampak. Siapa dia boleh bunuh Muhammad? Sama ada igat hidup, igat mati.
wa emo igat dia cap pen ataupun cap tai. Igat Muhammad ni sama igat ketika dia hidup wari aku, ataupun igat keadaan dia mati wari padaku. Aku nak bui sekera 100 ekor daripada emas. Makna kata 100 ekor daripada emas, unta 100 ekor, di atas belakang tu muat emas. Tengok hebat. Kaya dah ke masa ni. Nak bui upah. Siapa dia igat Nabi Muhammad? Aku nak bui emas 100 ekor unta yang muat tak belakang daripada emas. Siapa dia boleh igat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mesyuarat ni orang panggil ittifaq dan sebulat sorok dan sepakat di antara pokok Quraisy macam ni. Maka Abu Jahal kata, igat Muhammad, aku nak wis 100 ekor unta daripada emas. Siapa dia boleh igat Nabi Muhammad, sama ada igat hidup igat mati, aku nak wis kepada dia. Tatai lagu ni ke pokok Quraisy pun pakak suka, pakak nak igat belakang moga boleh 100 ekor daripada emas kau kita. Hei, dia igat royan ni ataupun mai royak pada aku kau kaji tak boleh igat dia ni, aku nak wis juta. Dia tak pergi royak, kadang-kadang nusuk pergi royak, kadang-kadang buat buku kan, kaji nak wis juta kalau bila igat dia ni siapa yang boleh igat Muhammad, aku nak wis 100 ekor emas daripada unta. Lalu pelepas pada tu sudah musyawarah di Darun Nadwa, yakni Al-Arqam rumah Baitul Arqam bin Arqam, Darul Arqam bin Arqam. Sepah pada tu pokok kafir Quraisy pakat tepung Nabi. Tapi Nabi tak sedap dah. Lepas tu Jibril tu mari. Jibril tu mari daripada langit. Dia kata, ya Muhammad, engkau hati-hati. Jibril tu lah. Sebab Nabi ni dosa ni, setiap kali nak berlaku daripadanya, malaikat turun daripada langit royak dia. Ini nak kata Rasulullah mari royak, yakni Rasulullah ialah Jibril alaihi salam turun daripada langit royak ke Nabi. Ya Muhammad, hati-hati engkau, jaga-jaga engkau, malaikat ni pokok kafir Quraisy nak tepungkan dikau, nak igatkan dikau, dan pula liyak tuluka, nak membunuh akan dikau ya Muhammad. Hati-hati. Lepas daripada tu Nabi pun ada kecek dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yakni sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi goyak kepada Ali, ya Ali, malam ni kita tidur dah, tempat aku tidur, minta mungkin tidur, aku nak tukar pada malam ni, kerana malam ni juga diberi goyak pada aku, wahyu pada aku, kata pok-pok kafir Quraisy nak tepung dan nak igat aku. Lepas tu apabila Nabi goyak kepada Ali lagu tu, dan Ali pun buat cadengi, buat persia dia tidur tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu malam tu Nabi pun duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah, Jibril pun goyak dah. Lepas tu satu ketika ni puca-puca ni Allah Ta'ala nak menghijrahkan Nabi, berpindahkan Nabi. Lepas kita pun tengok sini, Nabi nak berpindah ni duduk dakwah dah 13 tahun. Tapi nak kata apabila banyak kacau, banyak izah, banyak menyakiti daripada kafir Quraisy, siapa orang Islam nak tahammul tak leh, nak tanggung tak leh, nak pikul tak leh daripada menyakiti kafir Quraisy. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala titah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Habibullah, dikata Al-Mustafa, dikata Al-Mukhtar, disuruh dengan berpindah. Kalau tak agak tanggung kesakitan. Dan pula orang Arab Quraisy pun duk jinyok, orang kafir Quraisy duk jinyok Nabi, jinyokkan sahabat-sahabat, lagi pula buat nyanyi sahabat. Kaman dia lepas pada tu Nabi tak agak tahammul, lalu itulah Allah Ta'ala titah dengan kata, innal lazina hajaru, sesungguhnya orang yang berhijrah minal muhajirin wal ansar. Lalu tu Allah Ta'ala hijrah dah. Kamar dia Nabi pun duduk dalam rumah saat itu. Apabila duduk dalam rumah pada waktu malam. Sebab tu orang nak kepung respons dadu tahan nak igat. Dia tak igat deh. Kau gawam, kau orang duduk ramah-ramah baik ni. Jika kita tidur kali pukul 1, pukul 2, tidur kali ni.
Ketika tu kalau orang nak kepung, orang nak ikat, orang nak curi, nak menyambung pun ketika orang tidur dah. Lepas tu kafir Quraisy ni nak kepungkan akan Nabi ni ketika Nabi hukum malam. Nabi tidur rehat pun gini, tapi Nabi tu apabila Jibril wayak dia tahu hati-hati, menjaga-jaga malam ni kafir Quraisy saat itu nak ikat, nak tanda, nak membunuh akan dikau. Nabi pun pada waktu malam, bila Nabi tengok dah buka pintu nanti sikit, tengok kuk lubai-lubai, nampak penuh kafir Quraisy kepungkan rumah dia. Ni kepung rumah, gapa-gapa likung. Kafir Quraisy likungkan Nabi belum ada tu Tuhan royak dan Nabi suruh hijrah. Pada Abu Bakar takut jadi lama dan Muhammad tertanya kuda ruwaikar rahilatan untuk berhijrah kita saat itu. Tapi kuda tunggu engkau royak pada aku tu bila nak hijrah. Kemudian apabila di malam tu Nabi saat itu duduk tidur ataupun duduk gini rehat, maka tengok di celah pintu, celah dinding ataupun celah lubang, nampak kafir Quraisy duduk likung di dalam rumah dan luar rumah, likung, kepung pula. Apabila kepung lebih, Nabi nak tubik tak boleh. Kalau tubik cerak kena bunuh. Lepas tu Jibril turun mai pada langit hajar pada Nabi dah. Dia kata Muhammad, kalau mu nak tubik daripada rumah, membaca ayat ni. Ni. Berarti mulai ni ayat ni. Ayat yang Jibril hajar sebelum daripada Nabi nak hijrah daripada kota Mekah pergi pada Madinah untuk nak orang kafir yang ada duk likung duk kepung rumah Nabi. Nabi nak tubik laguan. Kemudian Jibril kata membaca ayat ni Muhammad. Kita tahu apa ada ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ni Nabi sana Jibril hajar dia memik pasir sikit Muhammad. Jadi nak tubik betul-betul itu tak boleh, kafir bunuh semua. Kemudian belum nak tubik Muhammad, mu ambil pasir sikit, mu baca ayat di dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Apa makna ayat? Wa ja'alna, menjadi kami, min baini aydihim, di hadapan mereka itu hadapan kafir Quraisy, wa min khalfihim, di belakang mereka itu Quraisy, sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadi penyekat di hadapan mereka, di belakang mereka kami jadi penyekat. Fa ausyainahum, maka kami melubungi akan mereka itu dengan sebab membaca ayat ni. Fahum la yubsirun, maka mereka itu tak nampak akan dikau. Jibril suruh baca ayat ni 3 kali atau sekali, siup di pasir. Nabi membaca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi baca ayat ni, siup. Apabila siup, pasir hadap ke depan, Pak kafir Quraisy jadi mengatuk menguat. Lepas pada menguat, nengok. Ini ayat kata dengan kekuatan dan keizinan Allah, kekuasaan Allah, dengan kafir Quraisy duk melikungkan akan Nabi belum daripada hijrah. Kemudian Nabi SAW Jibril itu mengayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsirun. Dah, maka Nabi siu ayat ni kafir dia ngatur. Apabila ngatur kafir neraka. Apabila neraka, celah-celah Nabi tu baik kalinya Abu Bakar. Nabi tu baik. Dia jumpa dengan Abu Bakar tengah jalan, lepas daripada tu kafir Quraisy tu khabar. Aman Nabi sini sikit. Ni ayat ni setengah tegur kita, dia kata baca senapas 9 kali. Baca 9 kali senapas. Tu tarik panas di. Baca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum la yubsirun. 9 kali senapas. Ada 3 kali senapas, ya ada usia dia. Tapi mau tak sekecek sini.
bagi orang beramal baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsirun. Kali baca 9 kali senapah ya ada hikmah suku ini untuk bumi kita. Siapa-siapa dia baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsirun 9 kali senapah. Ya ada hikmah dia. Tapi nak share sini, nak kirim sifat, nak kirim kepada Allah Tuhan ni, sebab tu nak buat gapo-gapo kita kena ada ayat, kita kena ada baca kita kena ada beramal supaya kebun kita tinggal selawat Nabi. Kalau kita nak menjadi pagar mudah-mudahan buat apa? Kita masuk kebun kita mulakan ni. Selawat Nabi, sejuk, rahmat, hebat, bekai. Ayat kursi jadi pagar. Ni nak pesan pada orang tua saya, kalau nak pagarkan pagar, nak pagarkan kebun, nak pagarkan budak ini, tengok orang semua. Pisah kau demo semua, sekerak kita demo semua. Dia kita tak boleh kelipar kau demo semua. Patu kita lawan-lawan ibu bapa, mudah-mudahnya ibu bapa jangan kita berjadah sangat. Di hari ini banyak musnah. Banyak masyarakat kita berkelai kampung, banyak masyarakat kita halu-halu. Karena dia di hari ini kita masuk ke kampung kita buat pasir mudah-mudah. Kita baca Al-Fatihah, mulakan baca Fatihah. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca masuk. Pasir nabur belanda baca selawat Nabi, minta menjadi rahmat dan pula Allah Ta'ala hebat dan bekan selawat ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Mulakan baca ayat kursi belanda. Ayat kursi likungkan pagar kita. InsyaAllah siapa dia masuk dalam pagar dia waklah ni, ataupun rumah dia wak macam ni, orang tak teringin kepada benda-benda yang ada di dalam pagar dia. Benda yang ada dalam pagar dia, pada durian dia, daripada rambutan dia, daripada pisau dia, daripada sekerak dia, orang tak suka lagi pula, orang tak teringin. Cuba juga. Sebab gapo mau ayat ni buat apa ni kepada adik kakak kampung semua, sebab dia mai minta pasir bapa tu banyak. Nak buat lagu mana sekerak kita demo, buat apa sekerak demo. Kabar-kabar 3 bunyi kali Dubai. Kerak kita, dia mengambil tak pergi mata kita, tapi kita buat apa tak boleh. Ngano? Ni sebab kita orang panggil jadah. Tak ada pakai tak ada buat amal apa. Pandai kecek tapi tak pandai nak buat amal. Cuba ayat kita buat. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belanja tu ada yang kata awak belanja apa? Belanja ni kita 150,000, 170,000 ke? Tu ada kita nak nikah kata Allah dan syurga. Siapa dia akan menikah, siapa dia jadi saksi. Supaya kita sini terima terus jadi terima saksi sini. Lepas tu belanja kita 150, 250 masalah. Tapi tu ada siapa niat nikah, tu ada yang kata Allah. Lepas dia jadi saksi. Lepas kau rajak, kau belak apa? Orang panggil kau belanja, tu ada yang kata Allah. Apa ya? Gapo belanja, rajak ada terhadap Allah. Ni kita kena ambil tahu. Nak hebatnya gapo dia? Selawat Nabi. Orang menikah ada yang ngawal dia Allah. Pak dia jadi saksi malaikat. Gapo rajak nasta ada terhadap Allah ialah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tahu ada muwilah mahkawin kepada Allah. Apa menawi ya Allah ni muslawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kemudian ada pesawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali selawat. Ini jadi kerajat tu ada hari nikah dengan Allah. Kata al-mufassirun 3 kali itu ada selawat di atas Nabi jadi kerajat. Kata semua sabon wa ishruna marratan 27 kali tu ada selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi kerajat terhadap kau. Ni yang hebat Nabi Muhammad.
Ni ayat tak bisa Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi nak tubik daripada Batang Mekah, nak tubik daripada Umar. Kerana kafir kurih dah kepung dia semua. Dia baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Pahitlah ni nak pagar rumah tak ada apa. Nak pagar kampung tak ada apa. Nak pagar kebun kita, give back ni bapak. Wak pasir boleh setik. Pasir boleh setik. Ni bapa nak royak, lepas tu nak kirim sipel pada orang tua saya kita. Patut tengok langsung ni pun dia buat amat. Lepas tu dia nak jadi tak jadi duk di hati. Di hati. Bismillah sepatah boleh cabut lutih. Bismillah sepatah boleh naik. Bismillah sepatah boleh pergi Mekah si mata. Ni tanya hati. Hati. Bismillah sampai buih mula-mula dah ada tipu. Hatimu hati-hati. Amal nak banyak dah. 1-3 Allah tu mari Muhammad. Masa mula Bapa Haji Abdullah dia panggil Bapa Haji lah Punjawi. Pahala Bapa ni dia ada terima amalan sedap perlu berdiri daripada Tok Gungkok, daripada Tok Guru Al-Maghribi. Terima apa amalan sedap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tok Guru dia ni 3 bulan duduk di tias sejarah, nyengai di sejarah. 3 bulan right ni. Ni Tok Guru orang Maghribi. Perak orang Maghribi, orang Maroko. 1-3 duk sejik, duk nyana sejik 3 bulan sebulan dah. Right pergi 2-3 bulan. Kemudian satu ketika orang tua Umar ni, nah Haji Allah ni, dia terima dia, lepas tu Haji Min buat orang tua Haji apa? Dr. Ismail Lutfi terima sekali. Lepas tu gua takah 7 orang. Hak gitu dia kata ya Syekhi, hei Tok Guruku. Pokok kami 7 orang ni nak klik jawi dah. Lepas tu kami perlunya kepada amalan-amalan nak jaga diri. Berarti pokok kita lah ni tak ada amalan jaga diri rasa. Sebab tu dia mau kena lu dah. Dan bagi kita buat bunuh jadi lu dah. Pi teriak lah nak darah. Wak mana tak ada pagar umur. Wak mana tak ada pagar diri. Wak mana tak ada biasa baca pola umur weh. Dia mau main tapu dulu tak pernah. Malah kagak pi nak tidur tak boleh nak berani weh. Kenapa? Karena kita tak ada pagar. Kenapa? Karena kita jaga. Sebab jaga kita ni jadi masalah banyak ni. Jadi timur utara, timur bersemua, timur berkelas kabut di dalam rumah. Itu lewat jadi lalu dah. Supaya berkongak ni tak ada pagar, tak ada bismillah, tak ada baca Fatihah, tak ada baca ayat kursi. Sebab tu kepung kita dia mau masuk sini-sini. Dia mau nak dia kita boleh dia kita. Dia mau nak serak kita boleh serak kita. Dalam rumah kita dia mau masuk bila masuk pergi. Tak ada sekat pun. Sebab tu Tok kata kalau mu ada ingat ataupun ada tepek nama Miksalmina Tamliha Martunas nama Ashabul Kahfi. Umurmu orang nyamuk tak masuk sama sekali. Kalau dia masuk dia nak lebih alih. Kalau api dia tak terbakar. Penyamuk tak boleh masuk di dalam rumah. Tapi kita tadi jaga. Sebab tu orang nak masuk kena buat kapur buat. Sebab apa? Kita buat jadan kapur-kapur. Sebab tipu apa dia sudah mati, kita jangan jadan gini. Pakak buat amal. Masuk dalam kebun buat pasir setik. Baca Fatihah, selawat Nabi perlu dah. Niat baca ayat kursi, minta Tuhan pagar. Baca ayat kursi syarat kena baca menjadi wakaf 9. Perak wakaf 9 mau ayat dalam YouTube dah. Wakaf 9. Dalam ayat kursi cukup 9 kali wakaf. Jika ada tabur baca ayat kursi belah-belah. Niat jadi pagar. Su baca. Wisudah sampai lagi. Mulakan ni sudah ki. Insya-Allah rumah kita tak berbahaya.
InsyaAllah kebun kita orang tak masuk, InsyaAllah barang kita orang tak ada ini. Cuba buat, cuba buat. Cuba buat berapa dah. Sebab tu Nabi itu dia baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sebab tu ayat selawat Nabi itu hebat, selawat Nabi itu kedepek, pas kita lagi tinggal selawat. Anak depek mana? Orang baca selawat daki hati ni gugur. Orang tak baca selawat hati dia karak saja-saja dengan dosa. Siapa dia hati itu bersih, bacalah selawat tibil qulub, ataupun bacalah selawat kamilah, ataupun bacalah selawat fatih. Nabi kata siapa dia belajar selawat fatih, mana selawat fatih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Nabi kata, barang siapa yang baca selawat fatih zalim seumur hidup ia sekali, Allah subhanahu wa ta'ala katanya, siapa dia baca selawat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, orang ni boleh baca sekali dalam umur hidup dia dapat masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali dalam hidup dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selawat ni apa terima daripada babali bagolgan, pastu babali bagolgan ia terima daripada anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad ada lagi? Tak ada dah sekarang, matilah. Ni keturunan Nabi ahli bait yang terakhir daripada keturunan lebih daripada 40 dah. Maka babo dia boleh mau terima ni, dia terima daripada Syekh Alawi. Karena satu ketika Muhammad Alawi ni dalam 20 tahun lepas dia turun mai Jawi. Dia tu mai pak kita, dia mai ziarah baballah na badai, dia mai ziarah na babo dalo, dia mai ziarah tok guru datang ni, dia mai ziarah api. Kenapa? Karena anak murid ayah dia. Karena masa dulu di dalam kota Mekah, tok guru tani kita hak ngaji tok guru Arab dua orang. Kalau tok guru Jawi pada Mekah tok Bakuratul Amani, Syekh Yasin Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Karim Manjar. Buat ni buat Tuhu Jawi. Tuhu Arab dua orang. Nama Syekh Alawi Pok Muhammad, dan pula daripada Syekh Amin Pok Saudara bagi Syekh Muhammad Alawi. Kemudian Muhammad Alawi ya tu masa 20 tahun dulu yang menziarah anak murid orang tua yang ikut tani. Lepas tu ada tu kita setengah-setengah diterima selawat fatih ni daripada Syekh Alawi. Sebab tu Tariq dan Jalani daripada Syekh Alawi dia tak baca wan nasiri al-haqqi bil haqq. Hak Tariq Jalani daripada Syekh Muhammad Alawi baca nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bacalah ibu apa. Nah, wa amal selawat mana-mana so, dari itu selawat kamilah pun tak apa, selawat tunjiyah pun tak apa, selawat tibbil qulub pun tak apa. Semalam Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian apabila Nabi kita berhijrah lari daripada kafir Quraisy, maka naik kepada Jabal Sur. Nah, Jabal Sur yakni Gua Sur. Nabi kita nak waktu malam, patut nak waktu malam jauh. Kalau kita jalan di bawah ni nak sampai kepada gua Nabi naik tu 3 jam.
boleh kurang 3 jam. Dan lepas tu nak sapak atas nak umur rasa nak sekali masa 20 tahun dulu. Lepas tu kita nak bukit ilmu. Lepas tu bukit ilmu tu dia kolektor. Lepas tu dia kena naik. Bila sapak di gua tu dia depak pak gua Nabi kita musuh dengan Abu Bakar. Ni Nabi kita permulaan hijrah daripada kota Mekah, daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Apabila Nabi kita nak nusuk ke bukit ke Allahu Akbar, naik waktu malam, pelita becek tak ada, telefon tak ada masa tu. Lah ni pelita becek tak ada, tak apa telefon ada pelita becek. Masa Nabi SAW naik di atas Jabal Sur tak ada pelita becek. Berjalan ni tu tak ada apa lah ni. Lah dia takut dah bukit. Fok Pakistan, fok Maghlab, fok mana, fok Pakistan, fok Benggala tu, dia takut dah lari di bukit tu. Dulu tak ada takut batu biasa. Nabi kita berjalan waktu malam, tak ada pelita pecek dengan Abu Bakar, lari pada kafir Quraisy. Kafir Quraisy apabila sedar, Muhammad duduk mana? Lari ke mana? Pergi buka tempat tidur, akik Kazim, kena ke Ali. Dia nak kicir dah, dia nak bunuh dah, tapi tengok kena ke Ali kerana Allah wajah. Muhammad lari lah ya kata. Lari, Nabi pun lari, sampai di atas kemuncak bukit namanya Jabal Sur ataupun Ghazur, yakni Gua Sur. Gua Sur ni pun masa masuk dalam dah. Jabal Nur pun masa masuk dalam. Sebab itulah orang gagah-gagah di Mekah muda-muda boleh. Gilah kita nak ziarah Jabal Sur, Jabal Nur Gatik. Supaya kita ambil tafa'um, ambil keberkatan, tabarrukan dengan Nabi SAW. Nabi kita nak di Jabal Sur saat itu, apabila siapa di gua, Nabi kita nak masuk dalam gua. Apabila nak masuk dalam gua, Abu Bakar tengah, ya Rasulullah. Dia kata, Qalu Rasulullah. Dia sebut Abu Bakar, dia sayang ke Nabi, dia kasih ke Nabi. Ya tak Nabi masuk lagi dalam gua Sur. Tepat bapak Nabi, ya Habibi, kalau Nabi kapal pun masuk dulu. Kenapa Abu Bakar tak Nabi masuk lagi dalam gua Sur ketika hijrah? Ayat kata ni, Nabi dengan Abu Bakar sekali semua. Kasihlah Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar jam tukar dengan nyawa. Pak kita lari sama dalam kampung kita, kasih dia siapa setara ni dah. Tak siapa setara ni setengah-setengah ni tak apa dah. Kasih saya kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita, ambil daripada hijrah Nabi. Nak royakkan Nabi tak tahu Abu Bakar, Abu Bakar tak tahu Nabi. Pak kita dalam kampung di dalam terasa ni, kita jangan tahu sama-sama kita. Kena kasih saya sepakat pergi mari, hidup pergi mari, jangan duk telur pergi mari, jangan duk kata pergi mari, jangan duk tuduh. Kalau kita ada sifat-sifat macam ni, tak maju kampung kita, tak berjaya kampung kita, tak ke depan kampung kita. Sebab apa? Sebab duk mengata gimana, munglah tu kulah ni, tuduh gitu, tuduh gini, mung tulah tu, mung tak berjuru ku tak, aku macam ni. Kalau kita duk sifat macam ni, kita tak boleh nak membina masyarakat kita untuk ke depan dan untuk kemajuan. Tapi kalau kita ambil sifat tengok Abu Bakar di dalam keadaan hijrah, Nabi tak tahu Abu Bakar, Abu Bakar tak tahu kan Nabi, tak bercerai. Walaupun siapa Abu Bakar tak tinggal Nabi, Nabi sekali dengan Abu Bakar. Karena apabila Nabi nak masuk dalam gua, Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Abu Bakar pun masuk dalam gua. Dia kata, dia nak masuk cik. Takut dalam gua ada cekeng, dalam gua ada ular, dalam gua ada lipai, dalam gua ada cedok. Abu Bakar masuk cik dulu. Tapi gua Sur ni boleh semaya seorang, duduk seorang. Boleh duduk semaya pun kena tunduk-tunduk sikit. Nak maya betul, kepala kita tak boleh, kena tunduk sikit orang semaya. Lepas tu boleh masuk dua orang. Ya jadi orang panggil bukit gua sangat, dia batu capek itu. Ya batu berarti dia bukit gua, batu atas tu apabila kita nak sapa di gua full. Ya depak dari tinggi, kau bawah ni kena, ya sini depak. Lepas tu batu duk capek. Tapi orang kafir tak gilik belakang. Kalau kafir gilik belakang, nasdaya dia nampak Nabi dengan Abu Bakar. Tapi ketika ni apabila Abu Bakar masuk gicik, takut ada tedung, ada ular, ada lipat, dia boleh tear dulu, dia boleh sekat dulu, dia boleh jaga dulu, takut ketik Nabi SAW. Lepas tu dia masuk di dalam gua, dia sumat lubang-lubang gua.
Abu Bakar sumak lupai-lupai buah nampak belupai, ya sumak dengan kain, sumak dengan batu, sumak lah kau. Supaya lah nak menjadi katuk molek takut kafir kuri tu nampak. Kemudian apabila masuk lagi gua menusuk Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pak kafir kuri dia panggil tuk nujung dia. Ni sebab tu nujung mai sini ni. Bukan baru-baru nujung mai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nujung tu mari dah. Kamu dia buat kafir Quraisy saat ni tu panggil tok nujung yang mana? Dia kata cuba mau menujung. Tengok Muhammad ni lari ke mana? Tok nujung dia pun dah. Dia orang nujung ni dia kena pakai tu. Dia kena pakai hiblat. Dia kena bersopak. Sebab tu pokok kita lari dia bersopak dia dah. Cuba mau tengok pakai lilin, pakai telur, pakai tu. Lepas tu tengok seorang tu lah, jin yogi ya royak jin yang betul baik nak tahu mana dia mau hidup pocong betung kita duduk sini nak tahu ke mana boleh derah tu lah jin ya tu baik ya datang orang panggil seperti telefon ni kita duduk jauh boleh kecek orang Mekah kling ya bapak jin ya siapa-siapa orang betung tu lah tu kemudian pokok kafir Quraisy ya sang dia bersahabat dengan jin tu baik nak kelang. Sebab tu belum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ni pintu langit buka. Tapi apabila dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu langit tertutup. Kemudian apabila jin-jin itu nak ke langit nak tengok di Lauhil Mahfuz, kata Nabi Muhammad ni duduk di mana? Nusuk mana? Lari ke mana? Jin tu mana? Jin kata ada di kawasan Jabatul ni. Jin kata. Foto nujung royak kepada Abu Jahal, royak kepada Abu Lahab, royak kepada Fok boleh kata Muhammad duduk di kawasan ni. Tapi tak ada dhabit royak duduk di mana. Ini sebab tu foto nujung yang sebab tu orang nujung ni bawa pada jatuh kufur. Sebab dia tak percaya dengan jin dia sobat. Sebab tu orang kita banyak juga duk sobat-sobat ni. Lepas tu orang sobat dengan jin, sobat dengan hatu setan ni, ya Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Semaya ya Tuhan tak terima, puasa ya Tuhan tak terima. Dah. Deh. Naik di saat itu banyak ada kawasan ni. Kafir Quraisy pun dah naik. Maka kepuh lah di atas Jabasul tu duk kata Muhammad ni duk kawasan ni. Kemudian Nabi SAW duk nusuk di dalam gua dengan Abu Bakar. Kemudian apabila duk di dalam gua dengan Abu Bakar, burung pati ni nak jatah hikmah Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, burung pati mari wak sare. Nanti cerita dah wak sare dak pai pintu gua, patu lapo pun mari wak sare. Dalam masa sehari Allah Ta'ala hantar burung pati mari wasaya dan laba wasaya kafir Quraisy pun nak ke bukit pakak, nak ke bukit Jabasul, nak tak ada ni. Lepas tu nak masuk di dalam gua tak boleh jadi. Kalau Muhammad lari mari ke sini nascaya saya laba ni kena punah, busara burung pati kena selengok. Tapi nak jatah hikmah Allah Ta'ala untuk semi kafir Quraisy boleh pegang Nabi, igat Nabi dan tawai Nabi. Allah Ta'ala hatta merupati selalu dah mari wak sarai dak pai pintu wasuk dan pula hatta akan laba mari wak sarai dak pai pintu wasuk. Kamu dia kafir Quraisy jalan naik di atas wasuk, tengok wasuk ini boleh jadi kan Muhammad tu dalam ketalu tak ada buat takut dengan puncak nampak takut tu tak ada bunyi dah sawah pokrak sawah jalan pokrak di tepi gua muncul dia tak Allah. Kalau Allah pada nampak lalu Nabi di tepi dia muncul dengan Abu Bakar. Kalau pergi boleh kata apa nampak, tapi hikmah dan pula rusia Allah wangi mempati dan saya lapar tak rasa nak masuk. Dah. Kalau Muhammad masuk dengan Abu Bakar, nasca saya lapor dan berpati ni punah dah untuk tak masuk. Dua lagi tengok Tuhan ni. Dah, nak tahu dua tidak tak ada dia atas sini. Kalau atas sini dah saya dalam labor ada, berpati pun tak ada dah. Patu pun dia turun gitu. Dah Abu Bakar saat ni duduk situ apa lagi?
dah kata setengahnya dah beberapa hari duduk situ seminggu, lepas pada kafe sepuluh saat itu duduk tayar tubik cari tak temu dah. Lepas pada tu Abu Bakar satu ketika takut doa, bimbang doa ke Nabi, takut ditawaikan oleh kafir Quraisy, takut diikat oleh kafir Quraisy, takut dibunuh oleh kafir Quraisy. Satu ketika Abu Bakar duduk dalam gua juga, kena ketik di jendela, ketik di ibu bisa, di kaki. Nabi tidur tak bawa Abu Bakar. Kemudiannya tidur tak kena ibu Abu Bakar, tak rok depan letih. Jalan ambil bawah sapar atas 3 jam, bukit lagi, waktu malam lagi. Makin ni pun tak ada, takut lagi, using lagi, takut ditawaikan oleh kafir Quraisy. Maka Abu Bakar saya takut, kena letih wadah, diteting, ada petedung di kaki dia. Sakit. Nak teriak, nak mengurang, takut kafir Quraisy dengan salah. Juga. Nabi tidur tak bohong, takut kafir Quraisy. Takut bunuhkan Nabi, igatkan Nabi, takut, sangat takut. Ketik ibu bisa tedungnya kecil. Abu Bakar tak tahu nak buat kerana susuk di dalam titik air mata. Titik air mata jatuh dah pipi Nabi SAW. Apabila bertitik air mata Abu Bakar di atas Nabi SAW, selalu Jibril mari ke langit koyak Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ni tu kan dah. Kalau kita dah baca dalam Quran, la tahzan, Jibril serta mata mari ke dunia tu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka cita lah engkau ya Muhammad, hei Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Pada ayat ada izhuma fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Pada ketika kedua-duanya Abu Bakar dan Nabi fil ghar, di dalam gua, la tahzan, jangan berduka cita lah, innallaha ma'ana, sesungguh pertolongan Allah sekali dengan kita. Akan mata Abu Bakar titik dah pipi Nabi, Nabi pun terkejut. Apabila kejut, Jibril pun mai wayak pada Nabi tak, jangan bimbang, jangan musing, jangan serabut, jangan duka cita. Allah Ta'ala bersama dengan kita ni Muhammad. Inilah nak uyak kata Nabi itu dengan Abu Bakar rapik sangat-sangat, susah sama susah, letih sama letih. Lepas pada tu Abdullah ibnu Abi Bakr, hari kerana orang kafir itu senyap, Abdullah ibnu Abu Bakar ialah nak nasi ke Nabi dengan Abu Bakar. 2-3 hari nak makan ni kepada Nabi dengan Abu Bakar. Bila lagi selai 2-3 hari nak nasi. Lepas pada tu apabila senyap ke berita ini, Nabi dengan Abu Bakar pun turun daripada bukit, berhijrah mari gabak. Hijrah tu mari nak kuda dengan Nabi, maka hijrah pergi kepada Madinah. Tiga ni Nabi tak pernah di Madinah lagi. Tapi Nabi ketika ya budak-budak umur 2 tahun tak ingat dengan mak ya. Tapi mak ya mati ke apa? Aminah mati di abah, dia tak ingat. Kemudian ketika ya hijrah dia tak tahu jalan nak pergi ke Madinah dengan Abu Bakar. Lalu itulah dia upah pada satu Yahudi dan pula Abdullah ibnu Abu Bakar, orang yang mula-mula berhijrah daripada kota Mekah sampai kepada kota Madinah. Sebab itulah ibu bapa, di hari ini Nabi kita berhijrah kerana gerbang untuk nak membinakan agama, untuk nak memaju agama, untuk nak ubah agama, daripada tak maju nak pergi kepada maju, daripada tak benar pergi pada benar, daripada tak comel pergi pada comel. Supaya kita di hari ini kita nak hijrah ke apa? Bulan Muharram ini nak hijrah ke apa? Kalau kita hari ini punya semaya, kita hijrah pergi kepada Raja Semaya. Di hari ini kita tak comel hati, kita berhijrah berpindah daripada tak comel hati pergi kepada comel hati akhlak yang mulia. Di hari ini kita malah baca Quran, kita berhijrah daripada kita malah baca Quran pergi pada rajin baca Quran. Di hari ini kita yang derangkau ibu bapa, maka kita berpindahlah daripada derangkau kita, gilah kepada taat kepada ibu bapa kita, birrul walidain. Di hari ini kita saat itu balah dalam kampung kita, kita ubahlah hijrah daripada perbalahan ini jadi sulhu, jadi berdamai dan berbaik. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun panjang masa kecek tu 2 jam kakak 2 jam. Lepas tu nak mau bersih panjang kalau dah, tapi orang pun tak ada gerak. Alhamdulillah. Apa dengar tu zok tu zok ke siapa dengar apa.
Zok doa dengan hijrah Nabi. Sedap doa siapa nyurai dah. Kata kita juga dua-dua kan para pemimpin aja ni. Dah. Lepas tu di dalam bulan Mahrib ada orang tanya hamba ni apa nak beli kereta bulan Mahrib beli kereta. Serabut kok kita nak bayar. Ya benar dia tak ada lenah ni. Benar nak beli kereta bulan Mahrib. Padahal ni tu kat hamba ni banyak Tuhan awak nak beli kereta beli gapo apa. Pas kita tanya bapa-bapa tepi umur tu jelah. Ya tak apa nak tanya bapa fikri sedap ya tu. Tu tanyalah bapa lain cak nyanyi kok bapa tepi umur tu. Jadi luar kerja doa boleh kedak ya tak nak beli kereta dah boleh mahal. Faham bangun ni pelik lagi ya tak apa kita nak beli lembu gapo ya. Tanya nak beli lembu gapo. Pas tanya apa beli lembu apa? Nak beli lembu tu beranuk banyak ya tu. Tu ada gamuk dia. Sama lembu ya tanya. Beli gapo. Karena bertanya apa beli juga, nak beli anak banyak dia tu jadi puyuk beranuk. Padahal anak sekali 4 ekor. Mampu ibu. Dia tanya boleh mahal boleh kedak di kata gini be. Kalau abe tok si pakar be pakar. Kalau abe nak ambil tua abe pakar. Tapi hak ni tak ada Quran, tak ada hadis. Tapi hak ni oleh tua-tua kita duk berdoa mari. Agak panggil at-tikrar, berulang-ulang kali pada masalah ni. Apabila seorang sakning tu buat kerja le bulan Mahrib, golekkan nak jadi panas. Kalau buat rumah dalam bulan Mahrib, rumah dia duduk tak sedap. Semua tu kerja Tuhan belakang. Tapi Tuhan kata tadi kulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu yang ada sebab yang pucat. Sebab kau yang mati dilekak nak kebun belakang kereta. Ya tak ada tu dia duduk mati tak ada. Gana dia tu mati situ belakang kereta. Gana dia tu mati sana itu. Jatuh kayu. Gana budak tu mati lemah air. Karena Allah Tuhan buat sebab. Tuhan takut buat kita hidup soal muka nanti. Pergi soal malakul maut. Malakul maut dulu ya Allah. Allah tak mau ambil nyawa manusia takut manusia tanya di akhirat esok. Malakul maut ia dah sikit dah jamu manusia takut manusia tu ayo di pada masyarakat di akhirat esok. Ngano ambil nyawa aku malakul maut. Aku tak ada sakut pengamu tak ada duit mung ni. Takut kita tanya dia. Tuhan kata hi malakul maut. Tak apa mu tak usah bimbang. Mau ambil nyawa sudah. Asbab kuat. Dia tu mati buat apa? Lemah ah. Dia tu mati jatuh korek. Itu korek mati kok. Dia tu mati mati sakit iki mana? Dia tu mati jadi wacai. Lepas tu dia tak nampak dah malah koma. Dia tu mati wacai. Malah koma naik dah. Tu dia buat sebab tu. Lepas tu kita learning kalau nak buat umur. Amor lah. Bukan Quran ni. Nak ayat tu bukan. Takut ada demo duk erat ni. Amor tak ada kecek Quran. Ni nak kecek masalah bab tua. Kalau buat umur tak ada tua nanti lah umur mundur. Selera tabak. Umur. Cara nak buat umur. Nak tak tiasri. Lepas tu buat umur tak ada. Orang panggil tak ada tua. Umur tak sedap tengok. Umur duk tak sedap. Cuba mungkin hubung jadi back tu. Tengok umur tak ada tak? Mungkin umur ni hubung back ni. Bukan hubung supaya kira dah. Amor dah keceknya kali dah ni. Orang tua-tua kita pun tahu ni masalah. Kalau umur hukum back ni, rasa hukum back ni, orang panggil umur sumber, umur siap. Umur ni banyak masalah. Kadang hak ni sakit, hak ni sakit, duk pak sakit, anak sakit. Lepas anak cucu, lepas cucu bini. Kalau hubung back ni. Pergi tengok rumah di, anak aku banyak masalah. Lepas tu, lepas cucu anak, lepas anak ibu, lepas ibu tu cek. Jadi dah pusing, tak ada berhenti-berhenti buku sakit. Sebab apa? Pergi cek rumah. Tengok di rasa rumah, ada udah batinnya. Sebab puak mari fubak dia apa tu mau keceknya. Dia duk fubak banyak kali orang ni. Tak. Orang ni orang pasal biar. 3 kali. Tak anak kat buat 3 kali tak ada nampak beza kat ni. Tak
hak mu tunggu ubah kat ni atau lekat mana kan hak lain tak boleh tidur ada setengah tu dah ambo seklik maya hajat malam lasa tapi klik maya hajat malam lasa minta Tuhan akak benar akak takbir minta sepenuh hajat minta tolak bala minta semua penyakit minta hujung umpak minta hujung bomo minta rezeki anak minta kehebatan minta Tuhan apa ya klik maya hajat beleh sambil maya hajat di dapur pegang gelas ni wow tak tahu siapa dia pegang otak itu duduk pok maya hajat ni kena tapa pang tak tahu dia apa klik kening pi pok maya hajat ni nak ayat kata benda dibeli tu hawi ke dia lah sebab tu kita saat itu kena ada cara lepas tu kita ayat dekat kak cuba klik tengok rasuk muka ada budak badannya minggu baru ni mai jumpa dengan moh oh dia kata apa ambo duk sekolah kata buah moh tu batal tak tapi rasuk badannya kak kena klik we kalau kak tak klik we ni rasuk bawah moh ni kak sahubat sebab tu guru tua mari mu kena tengok mu nak khubak kan mu kena tengok rasuk dia badannya gedak rumah dia berhubung baik ni gedak kalau rumah dia berhubung baik ni dan rasuk dia badannya sahubat tak turun ubah tak usah carilah tu rumah tak turun ni nak kesal pada tua-tua semua kita kena pakat hijrah lepas tu dia menawar rumah boleh marah tak usah orang tua kita tu sari ayah dia tak buat boleh marah dia tak tahu ayah telur boleh marah ada yang kata gana ni kecek tu ni dah kita nak wayak tua bukan Quran tapi kalau dia nak buat dia tak ada apa pada dia mau tengok sendiri rasa dia mau pek mana wah pada mata Tuhan sungguhnya ni Tuhan tapi Tuhan buat langit bumi dia ada sebab dia Tuhan kata nak laula Muhammadun ma khalaqtus samawati wal ard Tuhan kata kalau tak tersebab cahaya Nabi Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard aku tak jadi langit bumi ni sebab apa menjadi langit sebab Muhammad sebab apa menjadi bumi sebab Nabi Muhammad nak kata depan Nabi Muhammad Tuhan kata adalah hadis kursi laula Muhammadan ma khalaqtus samawati wal ard sebab putra cahaya Nabi inilah jadi langit sebab cahaya Nabi jadi bumi sebab cahaya Nabi jadi arasy ilahi sebab cahaya Nabi jadi kursi sebab cahaya Nabi jadi lauhil mahfuz sebab kenapa sebab tu orang jahil kuku sebab orang jahil kuku hukum adat kadang-kadang orang ini membawa pada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingatlah sebab ibu bapa kalau kita nak hidup seni dalam rumah tangga jangan dah kita kena ambil juga orang tua-tua kita tua orang tua-tua kita wayak kita kena ambil fikir juga orang tua dia tak kata saja dia ada kata dia ada pengalaman dia lepas tu orang duk cik belakang tu duk cik mari cik dia ni lah ni kok ni lepas tu kita buat ukam dah ni dia jadi gano kalau kita buat kok ni dia jadi macam itu asbab dia ibu bapa dia orang mati di bulan Muharram ni kalau nak nikah kahwin tak satu dulu kalau nak beli kereta tu dulu kalau nak buat rumah tu dulu sofa kalau kita nak beri anak beranak kita jadi selamat jadi sejuk di dalam rumah tangga di dalam nikah kahwin kita tak sembuat dalam bulan Muharram orang lain tak tahu buat puluk dalam Muharram buat apa Muharram takut kita tu ialah jadi tak seni tak sedap hidup sebab tu nak buat nikah kahwin kalau hidup buat rumah nak beli kereta beli motor nak buat apa kita jaga dulu kau sopan start sebab apa? Sebab bulan ni bulan Allah Syahrullah bulan Allah Al-Muharram bulan ni dulu Tuhan lari masalah perang masalah pedih masalah perang Allah tulis dulu dah tapi kita lari kita sobasta kita tak sobasta lepas tu masalah ni bukan Quran bukan hadis tapi dulu Allah Ta'ala lari bulan Muharram ni takwid perang tapi kita lari kita ambil sikit-sikit kita tak sobak lagi sebab di bulan lepas pada ni kalau nak buat apa nak buat kerja apa semua tu kita pakai dulu kalau dia pakai tak saya pakai mau tak ada nak lari mau tak ada yang tak boleh boleh tapi dia mau rasa lah lepas tu itulah buat apa manusia dah lebih kurangnya amoh tak ada pandai tapi pengalaman hak medut dengan tubuh dua lepas tu tubuh dua berpesan kepada amoh lepas tu amoh doa wa amma
Patut di hari ni kita rasa tempat kita gapo rahmat sejuk gapo ni salah satu daripada kita beramal. Dah, patut nak share pada sini wa amma selawat ratib dah gapo setiap umum baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. We hidup dah kampung tu asal ni 10 kali setiap umur, insya-Allah umur kita ni dah jadi sejuk, kampung kita sejuk, kampung kita maju, kampung kita tu rahmat Allah. Lepas tu hidup ayat kursi kata wakas 9 17 kali, insya-Allah tu akak bala tolak bala jadi pagar dah kampung kita, insya-Allah berapa dah. Hak yang jaya orang beramal, orang kecek tak jaya, orang dengar tak jaya, orang beramal hak jaya. Dan buat-buat mau minta sekadar ni dulu, mau minta maaf nah kepada kau ibu dan kau bapa, hadirin hadirat yang ada di hadapan saya. Kalau ambo ni kecek kasar, suara ambo ni kasar dah, patut lagi kasar. Nah suara bapa Fikri ni kasar, suara pesing arak-arak rasa situ. Bisa kasar sikit. Nak kecek apa yang tak sedap. Kalau tak rumput tak apa. Nah kalau kecek berkasar-kasar, suara kita kasar dah. Suara mai baik ni nak kira leh. Pasari oh you buka duk tagwa dah. Tu. Sebab itulah mau agak kemaafan baik daripada hujung rambut, hujung kaki, daripada kanan kiri, dan minta kemaafan kepada adik-adik kakak-kakak sini, daripada orang hamba keluarga pada sini. Mungkinlah mintalah kampung ni dapat jaya, dapat rahmat, dapat berkat, lepas tu dapat rezeki yang banyak. Ada buat dunia ini untuk nak menjadi, nak dapat boleh tolong bantu nak pakai rezeki di dalam kampung. Dengan apa cita-cita daripada abota kita dan tu ini kita dan Allah sini semua, minta maju jaya ke depan. Lepas tu kita dengar ada hijrah Nabi, pucanya sebab orang nak bunuh, pucanya hijrah Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala supinah sebab dia mau ganggu sangat, nak buat amal tak boleh, ganggu sangat. Orang panggil nak tanggung tak agak, nak pikul tak agak, orang buat kena orang Islam doa. Sebab tu dia kata inna abdi wasi'ah. Mungkinlah kepada bumi kami luar lagi, tak seduklah sini Muhammad, tak seduk Makkah pindah pergi pada Yasrib. Supaya kita kalau duduk di kampung tua saya banyaklah orang buat masyarakat, banyaklah pakat masuk dalam getah dalam pagar, pakat tak saya manis sejik, kita sore sejik. Kalau kata duduk tuan-tuan, pindah kita lain. Pindah kita lain kalau ada apa ni saja. Kalau duduk kita berdosa, kalau duduk kita tengok demo, kita tak saya duduk. Pindah kita tempat lain. Supaya Nabi SAW duduk Mekah, nawak Allah Ta'ala itu sekat, waktu sekat, orang penyakit tu penyakit tinggi lah. InsyaAllah bapak minta selamat dunia akhirat, lepas tu minta nak maju jaya ke depan di sini, lepas tu mau minta sekadar ni dulu dah. InsyaAllah mudah-mudahan, lepas tu untuk orang amatik, minta berjaya, minta selamat, lepas tu boleh sebar agama sampai mati. Tu ya. Mau tak ada nak apa ni, nak sebar agama. Sebab pesan yang guru, daripada luar negeri, lepas tu guru daripada lain-lain negeri. So kita jadi da'i, bukan mengaji sekarang, bukan ta'allum saja, mungkin jadi ad-da'i ila Allah, mungkin di negerimu, mungkin jadi pendakwah tertinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita lagi ilmu tu ada barakah, ilmu tu ada naf'ah, seperti Nabi kata wa ilmin yuntafa'u bihi. Makna kata benda yang tertinggal selepas pada mati, ilmu yang kita naf'ah. Ada pertama sedekah jariah, asbah gini dia bersedekah jariah sikit sebanyak. Patu wa ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil naf'ah, wa waladin sholihin yad'u lahu, anak ya soleh. Kita lebih kurangnya agak kemaafan, beribu-ribu ampun, beribu maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kanan kiri. Minta maaf semua kepada adik kakak aku daripada dosa ini dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bis-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما
waghfir lana dzunubana 'amma wa la tu'azzibna ila yaumil qiyamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jam'ana jam'an marhuma, Allahumma jam'ana jam'an marhuma, Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'di ila tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampun kesilapan kami semua ya Allah, daripada dosa kami, isteri anak kami, daripada dua ibu bapa kami ya Allah, pada tahun baru ini ya Allah. Ampunkanlah dosa orang-orang di tuasan ini, daripada ibu dan ayah, daripada bapa dan ibu, daripada hadirin hadirat ya Allah. Ya Allah, akawilah kejayaan kepada orang sini, bagilah keberkatan pada tahun baru ini kepada orang-orang tuasan ini, dapat berubah diri daripada tak baik kepada baik, daripada tak comel kepada comel, daripada akhlak yang tidak baik kepada baik ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah pemuda dan pemudi sini kepada taati kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun baru ini mintalah kami semua dapat perubahan daripada malas maya kepada rajin, daripada malas baca Al-Quran rajin jemaah Quran, daripada tidak ingat masalah padamu dapat ingat ya Allah, daripada tak boleh jagakan jemaah kami boleh jaga jemaah ya Allah. Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita semua dapat boleh jagakan aurah-aurah mereka, dapat boleh jagakan waktu di awal-awal waktu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta selamatlah di bumi tadi ini daripada para ulama, daripada para awliya, para salih semua ya Allah, daripada bala dan taka bicara-bicaraan di dalam tiga wilayah ini. Jalla fatani naratiwa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah ponak kami dan pelajar-pelajar kami, selamatkanlah orang-orang di terusan sama ada daripada keluarga kami bukan keluarga kami. Ya Allah, bagilah semangat pada mereka, jiwa pada mereka, iman mereka ya Allah. Masih hari masih bertambah, masih hari masih najar, masih hari masih menekat di dalam amalan ibadat taat mereka ya Allah. Masih hari kasih padamu, masih hari kasih pada Rasulmu, masih hari kasih pada agama dan Al-Quran dan kepada amalan ibadat ya Allah. Ya Allah, akal tahu, akal reti ya Allah, apa tujuan kami hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah, Allah kami minta jadi naf'ah, harta kami jadi naf'ah, nyawa kami jadi naf'ah, kehidupan kami jadi naf'ah, dan anak bini kami jadi naf'ah untuk agamamu, untuk demi agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah keberkatan di kampung tuasan ini. Orang-orang di sini, pemuda-pemuda sini dapat belajarkan agama, dapat belajarkan agama ya Allah, dapat jadi hafazul Quran, jadi para ulama macam ulama-ulama yang telah lalu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati kami pada tahun baru ini demi untukmu, demi untuk agamamu, demi dapat bayar agamamu ya Allah. Ya Allah, sejuklah hati kami, comelkanlah hati kami, dukungkanlah hati kami dengan taati padamu dan perintahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, mintalah hidupkan kami rindu pada Nabi, sayang kepada Nabi, sayang kepada para sahabat ridwanullah alaihim ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri kami, anak kami daripada orang-orang yang takwa, dan jadi pemimpin orang takwa, jadi menyejukkan hati-hati kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kesilapan kami. Kalau Engkau tidak ampun ya Allah, nyanyo kami dalam golongan orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Minta terima semua doa kita dan ajak-ajak kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.